Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajati ilayhi wa la tansana ya rabbal alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Hakim, saudara pengurusi majlis yang berusaha, Ustazah Nur Hafizah, Dr. Yusri, para asatizah, para alim ulama, dan adik-adik pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak Darul Quran Jakim di atas kesudian menjemput saya, yang saya kira sebenarnya saya ni bukanlah orang yang layak untuk membicarakan benda ni, bid'atun muzjad, tetapi mulabbiyan li talab Ustaz Hakim, saya terima jugalah, sekadar orang panggil nak berkongsi. Baik, jadi berkenaan dengan kitab Al-Hafidah ataupun yang dipanggil juga sebagai Aqidat Sughra, As-Sughra, 3 kali As-Sughra, ini sebenarnya ditulis ataupun dikarang untuk macam yang Ustaz Hakim sebut tadi, untuk wildan wan nisa was subyan, untuk anak-anak dan orang-orang perempuan dan juga kanak-kanak. Yang dikarang oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, Imam As-Sanusi al-Mutawaffa sanat 895 lil Hijrah, wafat tahun 895 Hijrah. Jadi kalau kita tengok dari sudut sejarah, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi ini merupakan seorang mujaddid kurun ke-10, kurun ke-9. Jadi kalau kita tengok dalam rangka mazhab Al-Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah ni daripada awal Imam Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari, dari zaman beliau 324 Hijrah meninggal, sampailah ke zaman Imam Al-Ghazali 505, ilmu kalam ni senantiasa ada rekayasa, senantiasa ada ibda'. Mana ulama saling beribda', saling mencipta perkara baru. Macam fiqh kan selalu ada isu baru, isu vaksin, isu apa semua, macam-macam. Begitu juga dengan ilmu kalam, senantiasa ada ijtihad baru. Contohnya daripada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari sendiri, beliau mengatakan bahawasanya arad itu la yabqa zamanain. Arad itu dia tidak kekal 2 zaman, 2 masa. Anak murid dia, Imam Al-Baqillani, mengatakan sebaliknya, ijtihad sebalik, ijtihad yang berbeza dengan tok guru dia. Dan macam-macam ijtihad yang muncul pada zaman 300 atau 400 kurun ini, dalam tempoh 400 kurun ini, semua ulama ni saling berrekayasa, saling mengibda' benda-benda baru, which is ilmiah, bukan salah, betul. Tetapi bermula zaman Abul Ma'ali Al-Juwaini, guru kepada Imam Ghazali, ini kita panggil bermulanya zaman mutaakhirin Al-Asy'ariyah. Kalau yang tadi itu mutaqaddimin Al-Asy'ariyah, ini adalah mutaakhirin Asy'ariyah. Di peringkat awal mutaakhirin Asy'ariyah, Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imam Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Saifuddin Al-Amidi, Ibn Arfah Al-Warghammi, sampailah kepada Imam Sanusi. Sampai Ibn Arfah Al-Warghammi, mereka dah mula slow down dalam ijtihad mereka. Dah tak banyak ijtihad baru kita tengok. Sampailah bila munculnya Imam Sanusi ni, beliau seolah-olah telah menutup pintu ijtihad dalam ilmu kalam. Dalam erti kata apa? Bila sampai zaman Imam Sanusi, ulama setelah beliau itu tidak lagi mempunyai ijtihad yang baru. Sebaliknya, mereka dalam mu'allafat mereka hanya mengikut susunan yang telah disusun oleh Imam As-Sanusi. Kalau ada ijtihad pun ijtihad yang kecil, tidak keluar daripada rangka apa yang disebutkan oleh Imam Sanusi. Dan kalau kita tengok bermula daripada zaman Imam Sanusi ni 895 meninggal, sampailah ke hari ni,
semuanya mengikut rasmi Imam Sanusi. Semuanya dalam bentuk muallafatnya, kalau tengok dalam bentuk susunan muallafat, dalam bentuk ijtihad muallafat, dalam bentuk syarahan kepada muallafat Imam Sanusi, itu semuanya mengikut rasmi Imam Sanusi. Makna ulama tidak lagi mempunyai ijtihad-ijtihad yang besar. Kenapa? Kerana Imam Sanusi ini dia telah memilih qaulul asah daripada berbagai-bagai ijtihad ini. Dia pilih qaulul asah, dia tasfiahkan, dia murnikan, lalu dia jadikan ia sebagai suatu umdah dalam ilmu kalam, dan itulah yang diletakkan di dalam Ummul Barahin dan juga muallafat-muallafat dia yang lain. Jadi Imam Sanusi ini mempunyai banyak muallafat yang dah matbu' ataupun yang dah dicetak setakat ini ada dalam 40 lebih. Ada baki lagi dalam lebih kurang 60 bila kita ihsa' Imam Sanusi punya muallafat tu, dia ada 100 lebih. 40 dah cetak, dalam 60 lagi masih lagi berbentuk manuskrip. Lebih kurang lah. Masih lagi berbentuk manuskrip. Sebahagiannya hilang, tak jumpa. Sebahagian dia ada tapi masih lagi belum ada orang istiral dalam data tersebut. Saya dalam bidang manuskrip, tahqiq manuskrip. Jadi saya jumpa banyak manuskrip Imam Sanusi yang masih lagi belum ditahqiq, masih lagi belum ditemui. Sebahagiannya masih lagi orang panggil mafqud lah, tidak ditemui sehingga sekarang. Jadi di antara muallafat, susah untuk kita tentukan muallafat yang pertama Imam Sanusi tulis ni sebenarnya. Dalam rangkaian Ummul Barahin beliau ni sebenarnya. Tetapi secara asasnya boleh kita simpulkan antara muallafat beliau yang pertama dalam rangka rantaian kitab-kitab beliau ni adalah kitab Al-Kubra, Al-Aqidah Al-Kubra. Beliau tulis kitab Al-Kubra, kemudian beliau ringkaskan. Bila dia tengok Kubra ni panjang sangat, lalu dia ikhtisar. Bila dia ikhtisar, dia tengok terlalu ringkas pula, dia pun syarah balik yang Kubra tadi tu, yang asal tadi tu dia syarah balik, jadilah syarah Kubra. Yang dia ringkaskan tadi jadi Al-Wusta. Dia syarah juga Wusta dia, dan dia ringkaskan lagi Wusta dia menjadi As-Sughra. As-Sughra ini juga yang dipanggil sebagai Ummul Barahin, yang kita duduk belajar. Islam, bila mana Islam sampai di Malaysia, di Nusantara ini, kitab akidah yang pertama yang digunakan oleh orang yang membawa Islam itu ialah Sughra ataupun Ummul Barahin Imam Sanusi. Memang sememangnya akidah pertama yang masuk dalam Nusantara ni ialah akidah Asy'ariyah, khususnya muallafat Imam Sanusi. Lalu As-Sughra ni beliau ringkaskan, beliau syarahkan juga As-Sughra. Beliau ada syarahan sendiri As-Sughra, dan beliau ringkaskan As-Sughra ini menjadi Sughra. Ringkaskan lagi Sughra menjadi Sughra. 3 kali Sughra. Sughra ni lah yang kita baca hari ini insya-Allah, yang juga dipanggil sebagai Al-Hafidah. Al-Hafidah, cucu. Cucu kenapa? Kerana tok dia dipanggil sebagai apa? Ummul Barahin. Mak Ummul Barahin. Jadi anak, lepas tu cucu. Sughra tu anak, Sughra tu adalah cucu. Kemudian Sughra pun lagi diringkaskan lagi oleh Imam Sanusi sendiri menjadi apa dia? Dia tak ulang dah. Menjadi Al-Mufidah. Matnul Mufidah. Dan ini semuanya adalah dalam bentuk ikhtisar. Dia bukan dalam bentuk apa dia panggil satu tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ada beza antara mukhtasar dengan apa dia? Allahumma salli, saya lupa satu istilah tu. Syarah, bukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ringkaskan juga. Summary dengan mulakhas, talkhis. Ada beza talkhis ataupun mulakhas dengan mukhtasar. Mukhtasar ini beliau buang yang mana tak penting, cabut daripada yang panjang tu, potong yang ni, maka jadilah ikhtisar. Tapi kalau mulakhas bukan macam tu. Mulakhas ni ialah dia redefine the words ataupun the matan. Dia baca balik dan dia ringkaskan dalam bahasa dia sendiri, using his own words. Jadi perbezaan di dalam kita panggil
dunia ilmiah, dunia akademik ni, mulakhas itu lebih tinggi ataupun lebih tinggi kimah ilmiah berbanding dengan ikhtisar, kan? Jadi kalau kita tengok Ummul Barahin, sebab Ummul Barahin is very significant, sangat-sangat suatu muallafat yang kita boleh kata komplit lah, sehingga mendapat qabul di masyriqan wa maghriban, di maghribi, di western Islamic country, Morocco, Algeria, Tunisia, Mauritania, Andalusia. 5 buah negara ni dipanggil sebagai western Islamic country, Al-Gharbul Islami. 5 buah ni menerima ataupun mengadop kitab Ummul Barahin ini, dan kitab ini menerima qabulan wasi'an, mana sangat-sangat diterima. Begitu juga dengan masyriqan, bila sampai ke Hijaz, bila sampai ke Mesir, tersebar sehinggalah sampai ke Masyriqul Aqsa, kita Nusantara, Masyriqul Aqsa, daripada Maghribul Aqsa hingga ke Masyriqul Aqsa, semuanya menerima menggunakan pakai Ummul Barahin Imam Sanusi. Jadi dalam Ummul Barahin ini basically dia telah mengumpulkan segala yang perlu untuk diketahui dalam ilmu akidah secara khusus. Jadi it's very significant. Dan Imam Sanusi bila beliau syarahkan Ummul Barahin itu, banyaklah orang yang mensyarahkan ataupun menhasyiahkan kitab beliau. Antaranya ialah Hasyiah Ad-Dusuki ala Ummul Barahin, Hasyiah Syarqawi ala Hudhudi Syarqawi, itu dia syarah sendiri Ummul Barahin itu, dia tak pakai syarah Imam Sanusi. Hasyiah Sughtani, Sughtani ini ialah orang yang pertama yang mensyarahkan ataupun menghasyiahkan syarah As-Sanusi ala Ummul Barahin. Beliau Sughtani ini adalah orang Maghribi, orang Morocco, orang Sus, meninggal tahun 1062 Hijrah. Imam Sanusi 895, lebih kurang 100 tahun setelah kewafatan Imam Sanusi, beliaulah orang yang pertama mensyarahkan syarahan Imam Sanusi ala Ummul Barahin. Dan sekarang ni kitab ni dah matbu', cetak di Mesir. Baik. Bila Ustaz Hakim minta saya untuk mengisi dalam tempoh 2 jam, saya kata 2 jam ni tidak dapat kalau kita nak syarahkan Ummul Barahin, kerana Ummul Barahin ni kalau syarahannya itu memerlukan waktu yang lebih panjang. Jadi saya fikir-fikir rasa mungkin elok kalau kita guna akidah sughra. Tetapi kalau hanya sekadar bacaan, terlalu pendek lah, 15 minit boleh habis, kan? Tapi kita akan baca beserta syarahan yang juga digunakan oleh Imam Sanusi dalam Ummul Barahin beliau. Baik. Kerana bentuk akidah hafidah yang dikarang oleh Sanusi ini, dia berbentuk mantik. Jadi kita kena faham mantik, kena faham qiyas mantiki, qiyas iktirani, qiyas istithnai, dan ini memerlukan masa untuk kita explain daripada awal, memerlukan seorang tu dah ada background mantik. Tapi kita akan cuba simplify the word, simplify the explanation, sesuai dengan kadar pertemuan kita pada hari inilah, insya-Allah taala. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Al-an awanu syuru'ul الكتاب فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Muka surat 95. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الفقيه الحمام العالم الأوحد أبو عبد الله سيدي محمد بن يوسف السنوسي. As-Sanusi ini adalah nisbah kepada satu tempat di Algeria, di Tunis, di Tilimsan. Nama dia Sanus, Bani Sanus. Saya dah sampai di Tilimsan ni, di Maqbarah Imam Sanusi. Maqbarah Imam Sanusi ni dia macam perkuburan orang Islam gitu, luas. Dipanggil sebagai Maqbarah Imam Sanusi. Bila masuk Maqbarah ni, di hujung sekali barulah dia punya maqam beliau. Tapi dalam maqam tu ada kalau tak silap saya ada 4 orang dalam tu yang dikuburkan dalam makbarah yang sama. Dan semua detail-detail tentang Imam Sanusi ni kita dapat tahu melalui suatu penulisan yang dikarang oleh murid kanan beliau yang bernama Al-Mallali. Di dalam muallafat dalam kitab beliau, nama dia Al-Mawahib Al-Qudusiyah fi Manaqib As-Sunusiyah. Jadi semua bila kita tengok orang yang cerita tentang
background Imam Sanusi, ini semua ambil daripada Mawahib ni, karangan Al-Mallali. Sekarang ni saya dengan Dr. Aiman kita tengah tahqiq Mawahib ni. Sebelum ni dah ada orang tahqiq, tapi tahqiqnya radid jiddan, dan kita cuba untuk i'adatun nazar. InsyaAllah saya sudah amma qarib Mawahib ini. Jadi kalau kita nak tahu detail tentang Imam Sanusi, kena baca Mawahib. Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani nisbatan rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu, amin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. I'lam anna maulana jalla wa azza wajibul wujud wal qidam wal baqa mukhalifun li khalqihi qa'imun bi nafsihi ay ghaniyun 'anil mahalli wal mukhassis wahidun fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. Ketahuilah olehmu ya ma'syara asy-syabab, anna maulana jalla wa azza, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu antara sifatnya ialah wajibul wujud. Jadi di sini kita melihat suatu istilah yang digunakan oleh Imam Sanusi di dalam ilmu kalam, which is istilah yang sangat-sangat penting, iaitu wajib. Nah, wajib di sini bukanlah dengan makna wajib seumpama kalau kita tak buat benda tersebut maka mendatangkan dosa, tidak. Wajib di sini ialah wajib aklan. Jadi kita membicarakan tentang hukum akal. Boleh kalau saya guna whiteboard? Jadi bila kita membicarakan ilmu kalam ataupun ilmu akidah secara khusus, kita hanya membicarakan tentang hukum akal. Tapi sebelum tu hukum ni dia terbahagi kepada 3. Hukum ni dia ada 3 bahagian. Akli, adi dan juga syar'i. Terbahagi kepada 3 jenis hukum. Hukum itu secara bahasanya ialah itsbatu amrin au nafyuhu. Kita nak mengisbatkan satu perkara ataupun nak menafikan satu perkara. Baik. Hukum syara' khitabullah taala al-muta'alliq bi af'alil mukallafina bit talab aw al-ibahah. Wa aqsamuhu khamsatun. Dia terbahagi kepada 5. Wajib, mandub, muharram dan makruh. Satu lagi ibahah. Wajib kita makruf kan. Apa yang buat dapat pahala, yang tinggal dapat dosa. Mandub, buat dapat pahala, tinggal tak ada masalah. Haram, buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Makruh, buat tak dapat dosa, tinggal tak ada masalah. Tinggal dapat pahala. Betul tak? Makruh. Ibahah, buat tak apa, tak buat pun tak apa. Ini secara ringkas. Hukum adat. Hukum adat ini, bila kita cerita tentang hukum adat itu ialah hukum yang secara ghalibnya kita panggil, secara bahasa mudahnya. Adatnya macam mana? Kebiasaan. Tetapi di sana ada keharusan untuk adat tersebut mukhalafah ataupun takhalluf, kita panggil takhalluf daripada adat. Contoh, kita kata adat ghalibnya api itu membakar. Kebiasaannya api itu membakar. Bila kita test api ni betul tak membakar, kita letak kertas ke letak apa-apa benda yang boleh dibakar, maka ia terbakar. Tapi apakah adat ini boleh disalahi? Boleh. Contoh dia apa? Nabi Ibrahim kan, masuk dalam api tapi tidak terbakar. Apa lagi? Pisau secara adatnya memotong, tetapi dalam banyak keadaan kan, pisau itu tidak memotong. Begitulah hukum-hukum adat. Manakala hukum akal pula hanya terbahagi kepada 3. Hanya terbahagi kepada 3. Kalau dalam Ummul Barahin, Imam Sanusi menggunakan perkataan i'lam anna al-hukm al-aqliya yanhasiru, inhasara yanhasiru, inhisar. Maknanya hanya terbahagi kepada 3. Tidak ada yang keempat. Kan? Iaitu wajib, al-wajib, al-mustahil dan
al-jaiz. Wajib, mustahil dan harus. Wajib di sini dengan erti kata apa? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Apa yang akal kita tak boleh nak faham, tak boleh nak access, tak boleh nak understand, tak boleh nak brain, ketiadaan perkara tersebut. Secara definisi, akal tak boleh bayang, kata dia ni tak ada. Mustahil, sebaliknya, apa yang akal tak boleh bayang, tak boleh faham, adanya perkara tersebut. Apa yang akal boleh faham, adanya ia ataupun tidak adanya ia. Maknanya akal kita boleh terima mengatakan benda ni ada ataupun benda tak ada. Contoh wajib, apa dia? Contoh wajib, seumpama kita mengatakan 1 tambah 1 jadi 2. Betul tak? 1 tambah 1 wajib jadi 2, mesti jadi 2. Kita tak boleh fikir dia tak jadi 2. 1 tambah 1 jadi selain daripada 2. Tak boleh. 1 tambah 1 mesti jadi 2. 1 tambah 1 jadi selain daripada 2, itu adalah mustahil. Kita tak boleh faham macam mana 1 tambah 1 ni ada boleh jadi selain daripada 2. Okey. Now, di sini ada beberapa argument. Orang mathematician, scientist, kan? Dia boleh buktikan on paper 1 tambah 1 is not necessarily equivalent to 2. 1 tambah 1 tak mesti jadi 2. Adalah calculation dia. Kan? Cuma dalam kita membicarakan sekarang ni, kita tidak membicarakan tentang benda-benda yang rumit, benda-benda yang very halus, very difficult ni, bukan. That's not our discussion. Kita mengatakan 1 tambah 1 yang mesti jadi 2 ni ialah, so, contohnya saya ada 1 buah apple, ustaz ada 1 buah apple. So saya bagi buah apple saya dekat ustaz. So berapa buah apple ustaz ada? 2 That kind of logic we are talking about now. Ni logik yang kita tengah cakap. Bukan logik yang atas kertas yang boleh kira macam-macam apa semua ni. Tak, bukan. And we are talking about simple logic. Simple logic ni sehingga tahap semua orang, walaupun orang yang mempunyai adna qadril aql, orang kecil, budak kecil pun boleh faham benda ni. Kan? Itu that's the logic we are talking about now. Yang ketiga, jaiz, iaitu harus. Harus ni maknanya apa yang akal kita boleh terima adanya perkara tersebut, dan juga kita boleh terima ketiadaan perkara tersebut. Contoh, kelas ni ataupun bilik ni, kita nak cat warna putih, boleh tak? Semua nak cat warna putih. Akal kata apa? Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Nak cat warna biru, boleh tak? Boleh. Tak nak cat, boleh tak? Boleh juga, it's no problem. Mana akal kita boleh terima, kan? Boleh terima. Nah, ini apa yang dipanggil sebagai harus, kan? Jadi bila kita cerita, bila kita sebut di sini, bila musannif menggunakan perkataan i'lam anna maulana jalla wa azza wajibul wujud. Wajibul wujud. Wajib ada. Wajib ada. Wajib yang dimaksudkan di sini ialah wajib yang tidak menerima, yang tidak boleh menerima ketiadaan. Kan? Seumpama mengatakan Allah Taala itu wajib ada. Okey. Bila kita kata Allah Ta'ala ini ada, dan hukum Allah Ta'ala ada ini adalah wajib, macam mana kita boleh sampai kepada natijah tersebut? Macam mana kita nak faham? Ini adalah satu statement. So how do we understand the statement? Macam mana kita boleh kata Allah Ta'ala ini ada, sedangkan kita tak nampak, kita tidak pernah experience His existence, kan? So di sini datang kepentingan memahami ilmu kalam. Ilmu kalam itu ialah ilmu di mana kita mengkonstruk, membina hujah, membina argument. Ilmu akidah itu ialah suatu bentuk statement, it's very fundamental, ilmu akidah. Tetapi ilmu kalam itu ialah ilmu di mana kita construct the argument. How do you convince non-Muslim? Macam mana kita nak convincekan non-Muslim? Sebenarnya bukanlah kita nak convince non-Muslim pun, sebenarnya kita nak convince kita sendiri dulu, kan? Bila kita kata Allah Ta'ala ni wujud, okay, how do you prove the existence of Allah? Macam mana kita nak buktikan Allah Ta'ala ni benar-benar wujud? Bukti Allah Ta'ala wujud, bukti Allah Ta'ala itu benar-benar ada ialah adanya kita. Okay, itu adalah satu statement. Bukti Allah Ta'ala itu wujud ialah wujudnya kita, adanya kita, kan? Okey, tasawur masalahnya macam mana? Tasawur qadiyahnya macam mana? Bila kita tengok maka, ambil contoh maka ni.
Bila kita tengok marker ni, kita dah tahu secara badihi, secara spontan, secara tak perlu nak fikir panjang pun, bahawasanya ada orang yang buat ni, kan? Boleh tak kita kata, oh ni asalnya tak ada, tiba-tiba puff jadi ada? Boleh tak? Tak boleh. It doesn't make any sense. Tak masuk akal. Macam mana? Impossible, kan? Kelas ni, bangunan ni dulu tak ada, kan? Tiba-tiba sekarang ni ada. Boleh tak kita kata dia ni ada dengan sendiri tanpa ada pencipta? Tak boleh, kan? So kalaulah benda sesimpel ini pun perlu kepada pencipta, perlu kepada orang yang untuk buat dia, apatah lagi alam yang very very kompleks, apatah lagi kita yang very very kompleks ni, mestilah lebih lagi perlu kepada pencipta, betul tak? Kan? Cuba tengok kita, afala yang turun al-ibil, contoh Allah Ta'ala kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tak tengok kepada diri kamu sendiri. Kita ni berapa banyak sistem yang ada dalam tubuh badan kita. Sistem sarafnya, sistem darahnya, sistem tulangnya, sistem apa lagi. Macam-macam sistem. I mean, you want to say ini adalah kewujudan, ini adalah secara coincident? Can we say that? Ni terjadi segala macam sistem ni, itu sebab coincident, secara tidak sengaja, jadi dengan sendiri. Macam yang saintis tu sebut, apa nama ni, alam ni tidak ada pencipta, alam ni terjadi dengan sendiri, kan? So dia bagi tahulah argument dia adalah apa kita panggil Big Bang Theory, kan? Big Bang Theory ni macam mana menurut mereka mengatakan bila berlakunya Big Bang ni, letupan yang besar ni, maka terhasillah planet-planet. To my understanding, Big Bang ataupun explosion ni, dia bukan mencipta suatu benda yang baru, kan? Dia memusnahkan perkara itu kan? Kita tengok meletup lah apa semua yang Palestine, kan? Orang bombing apa semua, itu bukan mencipta benda yang baru, tetapi memusnahkan perkara. So, okay lah, fine lah, kita let's say nusallimu jadalan, katalah kita terima yang mengatakan alam ini terhasil disebabkan berlakunya Big Bang, berlakunya letupan. The question here is, kenapa letupan itu boleh berlaku? Macam mana dia boleh berlaku? Siapa yang letupkan? Macam mana dia boleh berlaku? How macam mana dia boleh start jadi meletup? Kenapa? Secara saintifik, umur bumi ni ialah 4.6 billion years ago. Maksudnya, kalau kita ambil secara mudah-mudah, maknanya letupan Big Bang itu berlaku sebelum 4.6 years lah, betul tak? Okay, the question here is, kenapa Big Bang itu boleh berlaku? And then kenapa dia berlaku 4.6 billion years ago? Kenapa bukan 4.7 billion years ago? Kenapa not 4.5 billion? Kenapa it has to be 4.6 billion years ago? Kenapa berlaku waktu itu? Kenapa tak berlaku sebelum? Kenapa tak berlaku selepas? Kenapa berlaku the exact time of 4.6 billion years? Kenapa? Oh, mereka kata Big Bang ni berlaku sebab ada gravity. Ada gravity dan ada apa? Ada pressure menyebabkan ianya meletup. Okay, I tak tahulah secara saintifiknya macam mana how the explanation, but secara mudahnya, kan, let's say asalnya gravity dengan pressure tu dia duduk jauh-jauh. Bila when they react together, then that's when the explosion happen, betul tak? Bila dia react together tu barulah berlaku letupan. Okay, the question is, kenapa? Macam mana dia boleh berlaku? Macam mana dia boleh bertangkup? Macam mana dia boleh react together ni? Kerana asalnya tak berlaku ni. Asalnya tak ada apa-apa, kan? Tiba-tiba berlaku meletup ni. Kenapa boleh berlaku letupan? Kenapa boleh berlaku the attraction? Kenapa dia boleh bergerak tu? Kenapa? Mungkinlah sebab mungkin ada kebocoran di bahagian gravitational ni yang menyebabkan dia bergerak towards the pressure dan sebagainya sehingga menghasilkan letupan. Okay, let's say kita terima perkara tersebut. Siapa yang melakukan kebocoran tersebut? Mana siapa yang initiate ataupun siapa yang sentuh ke supaya dia bergerak, supaya dia combine together ni? Siapa yang buat tu? That's the question. Kan? Dia orang kata, oh itu berlaku secara alami. Itu yang salah tu. Kan? Kita ni setiap perkara mesti ada sebab, cause and effect. Bila ada cause, ada effect. Kan? Bila kita tolak dinding,
Bila kita tolak pintu, maka pintu tu terbuka, efek dia kan. Mesti kena ada cause and effect. Dia tak boleh berlaku secara automatik. Even angin datang ni pun sebab ada sebab tak? Pressure bertukar dan sebagainya, hujan berlaku tu semua ada sebab. Dia tak boleh berlaku spontaneously tanpa ada sebab. Tak boleh. At-ta'thir biduni mu'athir hadha mustahil aqlan. At-ta'thir biduni mu'athir. Ini dipanggil sebagai salah satu daripada mustahilatul dzatiyah. Al-mustahilatul dzatiyah ni dia ada 6. Kan? Bila kita when we argue with someone, kalau kita sampai dalam argument kita ni kepada satu tahap, kepada salah satu daripada 9 mustahilatul dzatiyah ini, the argument has to stop. Contoh dia ataupun 9 mustahilat dzatiyah ni diringkaskan oleh para ulama dalam akronim ajlun wa qatbun. Ajlun qatbun. Ajlun ialah urubul mahal anis syai'. Al-jam'u baina ad-diddain ataupun an-naqidain. Lam luzumud daur awit tasalsul wa wuku'u ma la yatanaha. Qaf qalbul haqa'iq. Ba butlanul hasr. Untuk tak, ulama membahagikan dia kepada 3. At-ta'thir biduni mu'athir. At-ta'thir bifa'ilain, dan juga tahsilul hasil. Inilah yang disebut oleh ulama sebagai al-mustahilatul dzatiyah. Al-mustahilat al-dzatiyah. Jadi dalam kita argue dengan orang, bila kita nak berdebat dengan orang, apabila sampai kepada salah satu daripada 9 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bila kita sampai kepada mana-mana salah satu daripada 9 mustahilat dzatiyah ni, the argument has to stop. Wa illa fa'inad. Kalau tak berhenti juga, maknanya kita ni orang panggil ketegak kan? Nak lawan juga. Okey, tadi kita sebutkan tadi at-ta'thir biduni mu'athir, itu mustahil. Berlaku suatu ta'thir, suatu perkara tanpa ada mu'athir, itu mustahil, itu tak boleh. Macam mana? We cannot brain. We are talking about akal sekarang ni. Kita cerita tentang ilmu akidah, tentang ilmu akal, tentang logik. Kalau logik ini tidak ada daur dalam Islam, what's the point of Allah Ta'ala bagi akal kepada kita? Betul tak? Orang kata, orang Asy'ariyah ni dia mendahulukan yuqaddimul al-aql 'ala an-naql, mendahulukan akal terhadap nakal kan? Kita bukan mendahulukan akal 'ala an-naql, kita mentawzifkan akal untuk memahami nakal, menggunakan akal untuk memahami nas kan? Bukan mendahulukan nas, bukan mendahulukan akal, tetapi mentawzifkan, menggunakan akal untuk memahami nas. Kerana kalaulah akal itu tidak ada daur, tidak ada peranan dalam memahami nas, what's the point of Allah Ta'ala bagi akal kan? Dalam banyak ayat-ayat Quran pun Allah Ta'ala address kita punya akal, fa'tabiru ya ulil albab. Ini menunjukkan bahawasanya akal itu ada daur, ada peranan dia dalam memahami teks. Provided kita dah faham lah apa orang panggil mabadi' asyarah dalam ilmu akidah ni. Baik, mana kita tadi? Big Bang ni. Okey.
Jadi kita secara ringkasnya, secara basicnya, kita memahami bahawasanya alam ini mustahil untuk dia jadi dengan sendiri. Dia perlu kepada someone to initiate the movement. Someone to macam poke around di bahagian gravity ke apa ke, I don't know lah, kan, untuk initiate the movement towards together so that the explosion can happen, supaya letupan tu boleh berlaku. Mana mesti kena ada someone yang initiate. Inilah orang zaman dulu, the philosophers, kan, orang ahli falsafah dulu, dia mengatakan bahawasanya alam ini mustahil. It is impossible for this universe to exist without someone creating it. Tak boleh alam ini berlaku ataupun terhasil dengan sendiri tanpa ada yang menciptakan alam ini. Lalu mereka mengatakan yang menciptakan alam ini itu dipanggil sebagai la prima causa dalam bahasa Latin dia, the prime mover, the first one who initiate the movement. Kan? Kalau kita orang Islam kita panggil Allah lah. Kan? Tetapi orang zaman dulu dia tak tahu Allah, kan? Tak sampai agama. Mereka mengatakan yang paling berkuasa itu ialah la prima causa. Yang pertama, the prime mover bahasa dia. Jadi sebab itulah kita mengatakan bahawasanya bukti Allah Ta'ala itu wujud ialah wujudnya kita. Tasawur masalahnya macam tadilah, kan? Macam mana, kan, simple, benda yang sesimpel ini pun perlu kepada pencipta, apatah lagi kita yang kompleks, apatah lagi alam ni. Cuba tengok alam ni, berapa banyak benda-benda yang ajaib, kan? Tengok laut, ada berapa banyak laut dekat dunia ni. Di Mesir sahaja ada matrosiwa, kan? Ada berapa color matrosiwa ni? Banyak color, at least four colors. Satu laut ni. Saya pernah pergilah dulu, kan? Jadi, are you saying that this happened coincidentally? Macam-macam color ni. Bila kita tanam pokok, kita tanam biji, kita tanam dia punya benih. Bila kita siram, tiap-tiap hari kita siram, bagi baja dan sebagainya, lama-lama dia besar. Okey, sekarang ni dia membesar ni, kita kata, boleh tak kita nak kata membesar ni secara coincident, secara tak sengaja ni, it happen naturally, boleh tak? Tak boleh. Dia mesti ada someone yang create it, kan? Samalah dengan kita. Sebab itulah kita kata bukti Allah Ta'ala itu ada ialah adanya kita. Tasawur masalahnya macam tadi yang kita sebutkan. Biasa tu. Jadi kita baca bersama dengan Akidah Sughra tu, muka surat 67. Sebab hafidah ni dia terlalu ringkas. Dia lebih kepada untuk menghafal, untuk takrirul akidah dalam Sughra, dalam hafidah ni. Muka surat 67. Kita baca bersama. Bacaan dia adalah bacaan bersama. Baik. Kewajipan kita untuk mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu benar-benar ada. Kemudian kita juga mesti mengetahui sifat yang wajib kepada Allah Ta'ala. Sifat yang wajib pada Allah Ta'ala bukanlah wajib dalam erti kata kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat ini maka dia berdosa, bukan, kan? Kita tengok balik wajib yang kita sebut ni, kan? Orang kata ni Asy'ariyah ni menetapkan 20 sifat Allah Ta'ala, menghadkan Allah Ta'ala ni hanya kepada 20 sifat. Now, sekarang ni there's no one from Asy'ariyah school of thought, tidak ada seorang pun daripada golongan Asy'ariyah yang mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala ni hanya ada 20 sifat saja. No one at all. Tak pernah ada pun ulama Asy'ariyah yang mengatakan Allah ni hanya ada 20 sifat saja. Habis tu kenapa panggil sifat 20? Kenapa panggil sifat 20? Kita tahu dalam Al-Quran pun menyebutkan bahawasanya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Ta'ala ni ada 99 nama, 99 nama, which is nama dan juga sifat. Nama dan juga sifat. Dan namanya yang paling ma'arif, a'raful ma'arif, ialah Allah. Lafzul jalalah, a'raful ma'arif. Dan kalimah ini ialah satu kalimah yang jami' mani'. Segala sifat-sifat Allah Ta'ala itu semuanya terkandung dalam lafzul jalalah. Dan kita kata
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disebabkan Allah Ta'ala ni, kalau kita tanya dia secara umum, berapakah sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat-sifat kamalat? Secara ijmal, secara umumnya, kita meyakini bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat-sifat kamalat. Segala sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi diri dia, maka itu adalah sifat dia. Secara ijmal, secara umumnya, in general, Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi diri dia. Dan Allah Ta'ala itu maha suci daripada bersifat dengan segala sifat-sifat nuqsan, sifat-sifat yang tidak layak bagi diri dia. Apa-apa sahaja sifat nuqsan, dia tidak bersifat dengan sifat tersebut. Apa sahaja sifat-sifat yang kamalat, dia bersifat dengan sifat tersebut. Baik, sifat kamalat itu kita nisbahkan kepada Allah Ta'ala segala sifat kamalat yang layak bagi diri dia. Kerana ada sifat kamalat yang tidak layak bagi diri dia. Sifat kesempurnaan ada yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Contoh, bagi kita manusia, sifat kamalat bagi kita manusia ialah bila orang ni berkahwin, bila satu orang ni, lelaki dan perempuan berkahwin, apa yang dia nak daripada perkahwinan tersebut? Nak offspring, betul tak? Nak anak. Maka kalau orang kahwin lama tak dapat anak, orang panggil apa? Minta maaf sebut mandul rasa susah hati tak ada anak. Bila lah nak dapat anak, cuba try to conceive dan sebagainya untuk mendapatkan anak. Maksudnya apa? Orang panggil, kalau orang yang tidak mendapatkan anak, itu dipanggil sebagai mandul. Baik. Jadi sifat kesempurnaan bagi manusia ialah mempunyai anak, betul tak? Opposite David. Dan sifat tidak ada anak itu adalah sifat kekurangan bagi manusia. Tetapi bagi Allah Ta'ala itu sebaliknya. Tidak ada anak, sifat tidak mempunyai anak, itulah sifat sempurna bagi Allah Ta'ala. Dan ada anak pada hak Allah Ta'ala itu menjadi tidak sempurna, betul tak? Maka sebab itulah kita kata segala sifat kesempurnaan yang layak bagi diri dia, maka dia bersifat dengan sifat tersebut. Boleh tak kita kata Allah Ta'ala ni pintar? Wa min asma'ihi al-hakim. Boleh tak kita kata Allah Ta'ala ni maha pintar, maha cerdik? Boleh tak? Macam mana? Asma' Allah ni tauqifi. Kita tak boleh menisbahkan Allah Ta'ala selain daripada apa yang dia telah nisbahkan dalam diri dia. Kita tak boleh nak bubuh makna, nak letak nama pandai-pandai. So the question is, boleh tak kita kata Allah Ta'ala ni pintar? Pintar ni sempurna bagi manusia, betul tak? Pintar, cerdik, genius, sempurna bagi manusia. Tapi boleh tak kita letak sifat ni pada Allah Ta'ala? Tak boleh. Sebab apa? Sebab pintar ni dia ada konotasi tidak pintar. Maksudnya pada peringkat awal dia tak tahu apa-apa, betul tak? Kemudian bila dia belajar, rajin dan sebagainya, dia jadi pintar. Maka apakah sifat ini sesuai untuk kita letak pada Allah Ta'ala? Tak sesuai. Sebab apa? Sebab ada konotasi tidak pintar pada permulaan. Sedangkan Allah Ta'ala ni maha alim. Dia tahu segala benda, setiap sesuatu. Kulliyatiha wa juz'iyatiha. Kan? Tiba-tiba kita nak kata Allah Ta'ala ni pintar. Tak boleh. Kan? Walaupun pintar itu pada hak manusia, ia adalah sempurna. Maka secara ringkasnya, in general, kita beriman kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu mempunyai segala sifat-sifat kamalat yang sempurna, maka itu adalah sifat dia. Segala sifat-sifat nuksan yang tidak layak bagi diri dia, maka itu bukan sifat dia. Ini secara umumnya. Okey. Secara umum ni untuk orang awam boleh lah. Kita orang belajar, kita orang talabatul ilm ni, kita kena tahu kita ni masuk dalam khawas ni. Kita bukan lagi awam. Awam ni orang yang duduk tepi jalan jual-jual tu, itu orang awam lah, tak mengaji. Kita ni orang mengaji, kita tak boleh jadi orang awam. Kita kena naik taraqi sikit. Kan? Maksudnya kita kena tahu sifat-sifat Allah Ta'ala, kena tahu everything in detail, kena tahu dalil dan sebagainya. Baik, jadi kita beriman kepada Allah Ta'ala, dah tak jadi kita beriman kepada Allah Ta'ala secara khusus. Jadi secara khususnya, bila kita kata Allah Ta'ala ini bersifat dengan segala sifat-sifat kamalat. Okay, now, apa sahaja sifat kamalat bagi Allah Ta'ala? Siapa boleh bagi tahu berapakah jumlah sifat kamalat Allah Ta'ala ni? Boleh tak kita kata Allah Ta'ala ni ada 100 sifat kamalat? 99 itu semua sifat kamalat dia?
99 sifat kamalat lah. Asmaul Husna tu sifat kamalat lah. Tapi apakah itu sahaja sifat kamalat Allah Ta'ala? Tak. Ada banyak lagi, kan? Lebih daripada itu, kan? Buktinya apa? Dalam hadis Nabi menyebutkan, Nabi berdoa, kan? Apa ni? Awista'tarta fi 'ilmil ghaibi 'indak. Kan? Allahumma inna nahnu 'abiduka wa ibnu 'abidika, kan? Nasiyatika madin fi hukmik, kan? Ila akhir al-hadis. Aku memohon kepada engkau, wahai Allah Ta'ala, dengan nama yang engkau ajarkan kepada aku, dan dengan nama yang aku tidak mengetahui, yang engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaibmu. Berarti ada lagi nama-nama ataupun sifat-sifat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tidak bagi tahu kepada kita, tidak ajarkan kepada Nabi kita, tidak ajarkan kepada kita. Maksudnya ada di sana sifat-sifat yang kita tak tahu. So, disebabkan lemahnya kita daripada nak mengetahui, nak menghitung, nak membilang sifat kamalat bagi Allah Ta'ala ni, maka kita mengatakan Allah Ta'ala itu dalam rangka nak mengenal kesempurnaan Allah Ta'ala ni, mesti kena tahu 20 sifat ni. Tak boleh tawar dah. Dah tak boleh nak tawar 15 boleh tak? Tak boleh. Mesti 20. It has to be 20. Because when you know this 20, sifat-sifat yang lain pun dah termasuk dalam 20 ni. Contoh, Ar-Razzaq. Sifat Ar-Razzaq. Nama dia kan, Ar-Razzaq, Abdul Razzaq. Razzaq ini dengan makna memberi rezeki. Tak? Sifat, nama dia dan juga sifat. Kita bezakan. Nama kita menamakan dia, sifat itu adalah apa yang dia bersifat dengan dia. Allah Ta'ala bersifat memberi rezeki. Allah Ta'ala bersifat Al-Hayy, Maha hidup, yang memberikan kehidupan. Al-Mumit, yang mematikan. Baik. Al-Razzaq, Al-Hayy, Al-Mumit, dan macam-macam lagi sifat dalam Asmaul Husna itu. Semuanya ini tandariju tahta sifatil qudrah. Dia duduk di bawah sifat qudrah. Kerana sifat qudrah itu apa sifat qudrah? Sifatun yata'atta biha ijadul kulli mumkinin wa i'damuhu ala wifqil iradah. Suatu sifat yang dengan sifat ini Allah Ta'ala mengadakan suatu perkara dan mentiadakan satu perkara mengikut kesepakatan sifat iradah. Makna mengadakan dan mentiadakan. Mengadakan rezeki kepada orang ni, mentiadakan rezeki kepada orang ni, termasuk dalam sifat qudrah. Memberikan kehidupan kepada orang ni, tidak memberikan kehidupan pada orang ni, termasuk sifat qudrah. Tak? Maka banyak sifat-sifat dalam Asmaul Husna itu semuanya tandariju tahta hadhihi sifatil al-20, termasuk di dalam 20 sifat ni. Sebab itulah kita kata, nak tahu sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ni, kita lemah, kita tak dapat nak tahu. Tetapi dalam rangka kita diwajibkan untuk ma'rifatullah, betul tak? Mesti kena kenal Allah Ta'ala. Ma'rif awalu wajibin ala mukallaf ma'rifatullah Ta'ala. Perkara pertama sekali ialah kita mesti kena kenal Allah Ta'ala. Nak kenal macam mana kalau tidak tahu? Mana kena tahu. Sebab itulah ulama mengatakan al-ma'rifatu huwal ilm. Walaupun ta'rif ini dia tidaklah jamik manik, kerana ada yang mengatakan al-ma'rifatu huwal ilm wal ilmu huwal ma'rifah, benda yang sama. Jadi dia tidak boleh menjadi ta'rif yang memenuhi ta'rif, yang memenuhi syarat had dengan jins tu dan sebagainya dalam ilmu mantik. Itu nantilah bahas. Jadi kita mesti kena tahu. Jadi dalam rangka ulama Asy'ariyah mengatakan, dalam rangka kita nak mengenal Allah Ta'ala, maka tidak boleh tidak mesti kena kenal 20 ni. Kerana bila kita kenal 20 ni, kita faham 20 ni dengan dalilnya dan dengan taksilnya, maka sifat-sifat yang lain tu kita dah tahu. Dia termasuk dalam sifat-sifat 20 ni. Kan? Maka sebab itulah kita mengatakan Allah Ta'ala itu antara sifatnya adalah 20 sifat yang mesti diketahui. Cuma kita tak kata Allah Ta'ala ni hanya ada 20 sifat sahaja. Tak ada. Tidak ada seorang pun daripada orang Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah yang mengatakan Allah Ta'ala ada 20 sifat. Maka salah orang yang mengatakan tengok Asy'ariyah ni sifat 20, sifat 20, sifat 20. Tak ada sebenarnya. Asmaul Husna dan sebagainya, itu apa? Tak ada. Tak betul dakwaan tersebut. Maka kita mengatakan dalam rangka nak mengenal Allah Ta'ala, at least mesti kena tahu 20 sifatnya. Lepas tu tambahlah dengan rububiyah, uluhiyah dan sebagainya, asma' wa sifat. Tambah, tak ada masalah. Mesti kena tahu 20 sifat. Jadi secara ijmal, kullu kamalin yaliku bi jalalihi ta'ala fa huwa sifatuhu. Setiap sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi diri dia, maka itu adalah sifat dia. Wa kullu nuqsanil ladzi la yaliku bi jalalihi laisa bi sifatihi. Setiap yang kurang, sifat kurang, maka itu bukan sifat dia. Secara tafsil, secara khusus, ialah mesti kena tahu 20 sifat. Itu yang kita kata. Kena mengaji sifat 20.
Maka Imam Sanusi ni dalam kitab dia ni memang dia mensyarahkan syarahan sifat 20. Dia fokus kepada sifat 20. Adalah sebahagian daripada ulama yang menambahkan beberapa sifat zaidah daripada 20 ni, umpama sifat takwin, sifat idrak dan sebagainya, kan. Cuma itu adalah khilaf di kalangan ulama, kita tak masuklah di sini. Baik. I'lam anna maulana jalla wa azza wajibul wujud. Allah Ta'ala itu bersifat dengan wajibul wujud, mesti ada, wajib ada. Makna akal tidak dapat kita bayangkan ketiadaan Allah Ta'ala. Okey, bila sebut tentang wajibil wujud, wajibil wujud di sini dia merupakan satu ta'rif ataupun definisi bagi Allah itu sebenarnya. Bila orang tanya siapakah Allah? Allah ni ialah alamun, ismun alamun ala dzat al-wajibil wujud al-mustahaqqi lil ibadah. Allah ini ialah satu kata nama khas, ismu alam ala dzat, terhadap satu zat, satu kata nama khas terhadap suatu zat, yang mana zat ini bersifat dengan wajib ada. Dia tidak boleh tidak ada, bukan harus ada, kan? Dia adalah bersifat wajibul wujud, bukan jaizul wujud. Wajibul wujud mesti kena ada. Kalau jaizul wujud ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Tapi sekarang ni bukan jaizul wujud, tapi dia wajibul wujud, bukan mustahilul wujud. Ini lagi-lagi lah, bukan, kan? Wajibul wujud al-mustahiqi lil ibadah, yang layak untuk menerima segala sembahan. Maka yang polemik berlaku 2-3 tahun kebelakangan ni, kan, orang Kristian nak guna kalimah Allah, kan? Secara prinsipalnya Allah itu adalah Tuhan bagi semua. Maka kita tidak boleh nak halang mereka daripada nak menggunakan, kan? Tetapi dari sudut fakta dan sejarah, orang Yahudi zaman dulu, zaman Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya, mereka tidak menggunakan kalimah Allah as Allah per se, tetapi menggunakan kalimah dalam bahasa mereka yang dipanggil sebagai Elohim, kan? Elohim dan sebagainya. Itu adalah bahasa mereka lah. But forget about it, kita menceritakan pada zaman kita hari ini, kan? Semua orang bertuhankan Allah. So sebenarnya kita tak boleh nak larang lah daripada orang Kristian daripada nak menggunakan kalimah Allah, kerana Allah itu juga adalah Tuhan mereka. But since we are talking about Malaysia context, and kita bercakap tentang Malaysia, mereka nak terjemahkan ke dalam bahasa Malaysia di sebuah negara Islam, Malaysia, kan? Nak menterjemahkan kalimah Allah, kalimah God kepada Allah. Kita kata you boleh guna kalimah Allah dalam kitab you as long as Allah yang you maksudkan dalam kitab tu ialah Allah yang kita sebut di sini tadi. Allah yang bersifat wajibul wujud, yang layak untuk menerima sembahan. Dia mesti bersifat wajibul wujud. Kalau dia bersifat ghairu wajibil wujud ataupun jaizul wujud, maka tak boleh pengguna kalimah tersebut, kerana itu adalah tashwish. Dia akan mengelirukan orang kita. Kalau kita tengok dalam orang Kristian punya Trinity, concept of Trinity. Trinity ni dia terbahagi kepada 3 dah. 1 dalam 3 ataupun 3 dalam 1. Sebenarnya kalau tengok akidah dia orang pun sendiri tak jelas sebenarnya macam mana 3 in 1, macam kopi 3 in 1 ke, kan? 3 tapi 1 tapi dia 3, kan? Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan juga Ruhul Kudus ataupun Holy Mary. Dia orang pun berselisih. Ini usul agama ni, tapi boleh berselisih. Banyak mazhab Protestan, Ortodoks, Katolik dan sebagainya ni semua berselisih sama-sama mereka ni, kan, tentang usul akidah mereka, usul Tuhan. Tuhan ni 3, okey fine, 3. Siapa 3 tu? Tuhan Bapa, Father, Jesus dan juga Holy Spirit, kan. Ada sebahagian mengatakan Mary, Holy Mary. Baik. Jadi kalau kita tengok daripada sudut akidah kita, kan, keadaan kita, keberadaan kita hari ini, dia termasuk dalam kategori mana antara 3 ni? Wajibul wujud ke, mustahilul wujud ke, jaizul wujud? Jaizul wujud. Wajibul wujud itu mesti ada, akal tak boleh bayang, tak ada. Betul lah kita kata kewujudan kita ni adalah wajibul wujud, dengan makna mesti kena ada, tak boleh tak ada, mesti kena ada. Tak ada, kita ni adalah harus ada.
Maknanya apa? Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Akal kita boleh bayang. But now we are here. Since we are here, kita guna contoh yang lain. Contoh yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak saya, contoh. Saya baru ada 2 orang anak. Anak yang nombor 10. Lah ni tak ada lagi lah. Kan? Sekarang ni tak ada lagi. Yang nombor 10 ni. Kalau Allah Ta'ala bagi rezeki, murah rezeki 10 tahun lagi, mungkin ada nombor 10, contoh. Kan? Baik, anak yang nombor 10. Sekarang ni kita hukum apa? Boleh tak dia ada? Tak, secara akalnya. Boleh tak anak yang nombor 10 tu ada? Boleh kan? Boleh tak dia tak ada? Boleh juga. Kan? Kalau Allah Ta'ala bagi rezeki, murah rezeki, adalah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi rezeki, tak adalah. Maknanya sekarang ni kita hukumkan anak yang nombor 10 ni, adanya dia ni, ada pun tak apa, kita boleh bayang. Tidak ada dia pun, kita boleh bayang. Kan? Maka kita dulu, waktu mak ayah kita bawa kahwin dulu, adanya kita pada zaman dulu, dia hukum apa? Ada pun tak apa, yang nama Ahmad Arif ni, ada pun tak apa, yang tak ada pun tak apa. In fact, nama Ahmad Arif pun dia orang tak terfikir lagi waktu tu. Kan? Berarti kita ni harus untuk ada sahaja. Ada pun tak apa, tidak ada pun tak apa. Bukan menjadi suatu kewajipan bagi Allah Ta'ala untuk mengadakan kita. Kan? Itu masuk akidah Mu'tazilah lah pula. Mewajibkan untuk Allah Ta'ala melakukan solah dan aslah kepada hamba dia. Jadi, keharusan untuk makhluk itu ada adalah hukum untuk makhluk itu ada adalah harus. Okey, baik. Kita bercakap tentang Trinity tadi. Jesus Christ. Jesus Christ ni dilahirkan oleh Maryam al-Batul. Sama macam Fatimah al-Batul. Maknanya seorang ibu yang suci, seorang ibu yang pious, taat kepada Allah Ta'ala. Baik. Bila kita mengatakan bahawasanya Nabi Isa itu dilahirkan oleh Maryam, which is orang Islam pun setuju benda ni, orang Kristian pun setuju benda ni. Kan? Berarti sebelum daripada Maryam melahirkan Jesus, sebelum Maryam melahirkan Isa, maksudnya Nabi Isa tu tak ada lagi lah. Betul tak? Asalnya tidak ada. Kemudian jadi ada sebab Maryam melahirkannya. Berarti setiap perkara yang wujudnya itu didahului dengan ketiadaan, itu berarti kewujudan dia adalah harus. Betul tak? Boleh faham? Asalnya tak ada. Macam kita kata tadi, asalnya anak nombor 10 ni tidak ada lagi. Tiba-tiba baru ada. Berarti adanya dia, tidak adanya dia, dua-dua ini kita hukumkan sebagai harus. Maka kewujudan Jesus Christ itu juga dihukumkan sebagai harus. Macam mana sesuatu yang kewujudannya itu adalah harus, tiba-tiba kita nak kata dia ni Tuhan? It doesn't make any sense. Benda yang tidak bersifat qadim, benda yang bersifat ada permulaan, hudus, ada permulaan, itu tidak boleh menjadi Tuhan. Kenapa? Kerana kalaulah kata dia menjadi Tuhan apabila dia telah wujud, maka sebelum daripada dia wujud, siapakah yang menjadi Tuhan? Sebelum Nabi Isa ni wujud, siapa Trinity sebelum zaman tu? Zaman Nabi Musa, tak ada lagi Kristian waktu tu, Yahudi. Maka apakah tidak ada, there's no concept of Trinity at all? Maksudnya Tuhan ataupun konsep Trinity ni baru ada lah. Betul tak? Setelah zaman Nabi Isa, setelah kewafatan Nabi Isa, baru ada konsep Trinity. Berarti barulah. Benda baru ni mana boleh dia menjadi Tuhan? Jadi dari sudut secara logik pun kita dah nampak bahawasanya konsep Trinity yang dibawa oleh orang Kristian ni adalah satu benda yang tak betul. Baik. Itu adalah wajibul wujud. Kemudian al-qidam, bersifat dengan kidam. Apa makna kidam? Kidam itu ialah la awwala li wujudihi. La awwala li wujudihi, la awwala lahu. Berarti tidak ada permulaan bagi Allah Ta'ala. Tidak ada permulaan bagi Allah Ta'ala. Beza dengan kita ada mula. Orang yang lahir tahun 90, maka 90 itulah bermula kewujudan dia. Tahun 89 dan ke belakang, dia tak ada lah. Itu adalah sifat qidam ataupun qadim. Yang seterusnya adalah baqa. Baqa itu ialah la nihayata lahu ataupun la nihayata liwujudi. Tidak ada pengakhiran bagi kewujudan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini dia bersifat tidak binasa.
Maknanya dia ni ada sampai bila? Sampai bila-bila. Sampai bila? Sampai bila-bila tu? Sampai bila-bila, literally speaking. Sampai bila-bila. Kan? Kalau kita buat garis, kan? Kalau kita buat timeline. Okey. Kita di sini 2023. Okey. Orang yang lahir tahun 1990. Okey. Bermula daripada starting ni, barulah kewujudan dia dianggap sebagai ada. Barulah dia dipanggil ada. Tahun 89, 88, tahun 60, 50, tahun kosong BBC dan sebagainya, dia tidak ada. Okey, jadi starting point dia sini. Ni makhluk. Kan? Makhluk. Kemudian, katalah umur dia sampai dia hanya ada sampai tahun 2050. Let's say. Bila sampai tahun 2050, habis, mati. Bila dia mati, meninggal, maka kita panggil tak ada lah. Si fulan tak ada dah lah, kita panggil dia. Dah tak wujud. Berarti dia ada permulaan, dia ada pengakhiran. Ada permulaan, ada pengakhiran. Baik, Allah Ta'ala al-an, sekarang ni, dia ada wujud. Lam yazal, wujud. La awwala li wujudihi, dia tidak ada permulaan. Okey, kalau kita nak letak di manakah starting point Allah Ta'ala? Tak ada, literally tak ada. Bila starting point? Tak ada. Sejuta tahun dulu. Ada lagi sebelum sejuta tahun pun dia dah ada. Sebelum daripada bumi ni ada, 4.6 billion years ago, dia dah ada. And he already established. And maka tidak ada permulaan sampai habis whiteboard ni. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbih lanafidal bahr. Habis dulu Daud ni jadi dakwat untuk nak tulis kalimah Allah Ta'ala. Samalah juga kewujudan Allah Ta'ala. Maksudnya literally tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah Ta'ala. Okey, hada min jihatil madhi. Amma min jihatil mustaqbal. Sampai bila kewujudan Allah Ta'ala? Sampai bila-bila? Tak ada ending point. Tak ada ending point. Literally tidak ada ending point. Nak berhenti sampai bila? Sampai mana? Tak ada penghujung bagi kewujudan Allah Ta'ala. Kita ni, bila habis umur kita 2050, matilah kita. Habis cerita lah, tutup buku. Kan? Tapi Allah Ta'ala ni sampai bila dia ada? Sampai bila-bila, sampai bila-bila. Tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan dan juga tidak ada pengakhiran. Di tidak ada permulaan ini, sebab itulah kita tak boleh tanya umur Allah Ta'ala ni berapa. Boleh tak kita tanya berapa umur Allah Ta'ala? Nak tanya macam mana? Nak letak di mana starting point? Tak ada. Tidak ada starting point. Maka disebabkan tidak ada starting point, itulah kita tak boleh nak tanya umur Allah Ta'ala ni berapa. Bumi ni ada umur 4.6 billion years ago. Kan? Bermula time tu, barulah dia start mula ada. Sebelum daripada tu, dia tidak ada. Ada starting point, maka boleh kira umur bumi. Tetapi umur Allah Ta'ala tidak boleh kira sebab apa? Tidak ada starting point. Maka, tiga sifat ni, dia berkait rapat. Wujud, kidam, baqa'. Dia berkait rapat, tidak boleh dipisahkan. Sebab apa kita mengatakan Allah Ta'ala itu wujud? Dia bersifat dengan ada, benar-benar ada, benar-benar wujud. Dan wujudnya itu sejak bila? Sejak azali lagi. Sampai bila? Sampai abadi. Kan? Azali sampai abadi. Kekal abadi. Kan? Kita pun cakap juga kekal abadi, tapi abadi kita ni ada ending point dia. Tapi abadi bagi Allah Ta'ala ni tidak ada ending point. Sampai bila-bila. Azali, kita pun bercakap juga azali. Ada bila lagi? Sejak azali lagi ada deh, bahasa kita. Azali kita ada starting point. Tapi azali Allah Ta'ala yang kita maksudkan di sini tidak ada starting point, tidak ada ending point. Maka tiga sifat ini suatu sifat yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Mukhalifun li khalqihi, bersalahan Allah Ta'ala itu daripada makhluk dia. Maksudnya apa? Allah Ta'ala itu berbeza, tidak sama dengan makhluk dia. Tidak sama. Dia tidak sama dengan makhluk. Makhluk pun tidak sama dengan dia. Min ayyi wujuh, min ayyi wajhim minal wujuh, daripada mana-mana sudut Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Kemudian qa'imun binafsihi, berdiri dengan sendiri. Ai ghaniyun 'anil mahalli wal mukhassis, terkaya Allah Ta'ala daripada tempat. Tempat di sini dengan makna jauhar. Dengan makna jauhar. Dan juga tidak berhajat kepada mukhassis. Mukhassis ni dalam bahasa Inggeris dia the one who characterize. Bahasa Melayu dia apa? Yang mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu sifat yang tertentu.
Okey. Kita sebut yang ni dulu. Yang mengkhususkan sesuatu dengan suatu sifat yang tertentu. Baik. Maksud dia macam ni. Allah Ta'ala ni dia berdiri dengan sendiri. Dia tidak berhajat kepada mana-mana jauhar untuk dia duduk pada jauhar tersebut, dan dia tidak berhajat kepada the one who characterize him. The one who characterize him ini macam ni. Bila kita lahir, kenapa kita jadi lelaki? Kenapa tak jadi perempuan? Padahal perempuan pun jadi perempuan pun boleh, jadi lelaki pun boleh. Tapi kenapa jadi lelaki? Kenapa lahir itu 2 ataupun 3.0 lahir itu berat tu? Kenapa tidak 3.5? Kenapa tidak 2.5? Kenapa mesti kena jadi 3.0? It has to be 3.0. Kenapa? Kenapa lahirnya kita ni di Malaysia? Kenapa tak lahir di Jepun? Kenapa tak lahir di India? Padahal boleh saja tu tak? Allah Ta'ala nak menjadikan kita lahir jadi anak orang India. Boleh tak? Boleh. Kan? Lahir kulit warna hitam, jadi orang negro contoh. Kan? Lahir itu bercakap bahasa Arab. Boleh. Tapi kenapa lahir bercakap bahasa Melayu? Kan? Padahal bercakap bahasa Arab, jadi orang warna hitam, jadi 3.0, jadi 3.5. Itu semua adalah harus. Kan? Tetapi Allah Ta'ala mengkhususkan kita. Si fulan ni, dia jadi orang Melayu. Kan? Lahir dalam family orang Melayu. Lahirnya pada hari Malaysia. Kan? Baby baru saya lahir hari Malaysia itu. Lahir hari Malaysia. Kenapa tak lahir selepas? Kenapa tak lahir sebelum? Itu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kehendak. Sebab apa berlaku apa yang ditentukan itu? Sebab apa berlaku hari Malaysia, orang perempuan, jadi orang perempuan, jadi orang Melayu, bercakap bahasa Melayu, kan? Berat sekian-sekian. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala kehendak. That's it. Kerana Allah Ta'ala menghendaki perkara tersebut berlaku, maka sebab itulah dia berlaku. Maka itu dipanggil sebagai mukhassis. Kita ni berhajat kepada mukhassis. The one who characterize us is Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Right? Tapi He himself, Allah Ta'ala sendiri, dia tidak perlu kepada siapa-siapa pun nak menentukan dia. Nak menentukan dia wujud pada bila, nak menentukan dia ada sampai bila. Tak ada. Dia tidak perlu kepada sebarang bentuk mukhassis. Yang satu lagi, ghaniyun anil mahal. Ghaniyun anil mahal ay bermakna al-jauhar. Dia tidak berhajat kepada jauhar. Maksud jauhar ni, jauhar dan arad ini juga satu perbahasan penting yang perlu untuk difahami oleh setiap orang yang belajar ilmu akidah. Kerana bila tak mengaji ilmu bab tabi'iyat, bab jauhar dan arad ni menyebabkan kita tak boleh nak differentiate banyak benda antara sifat Allah Ta'ala, kan? Menyebabkan kita jadi keliru. Jadi secara simpelnya, jauhar ini ialah kita panggil sebagai single cell. Sel yang single, satu sel, kan? Satu sel ataupun kita ambil lah tubuh kita ni deh. Tubuh badan kita ni boleh potong tak? Boleh dibahagi-bahagikan tak? Boleh kita nak juzukkan tubuh kita. Boleh, kan? Kita potong tengah jadi dua. Potong lagi. Potong sampailah satu peringkat dah tak boleh potong dah. The smallest particle yang tak boleh nak potong dah. Ghairu qabilin litajzi'ah. Dah tak boleh nak dibahagikan lagi. Itu adalah jauhar. Jauhar ni dipanggil single cell. Ataupun secara spesifiknya adalah jauharul fard. Itu bahasa falsafah, jauharul fard. Baik, jauhar ini bila dia combine dengan jauhar-jauhar yang lain dipanggil sebagai jisim. Semakin banyak jauhar itu combine, semakin besar jisim tersebut. Okey? Baik, jisim ini antara karakteristik jisim ialah mesti menerima sifat. Mesti menerima sifat. Okey, contoh sifat. Apa contoh sifat? Bukan sifat baik, murah hati, bukan itu. Panjang, pendek, keras, lembut, kan? Itu adalah arad. Sifat ataupun arad sama sahaja. Sifat ataupun arad. Maka karakteristik ataupun ciri-ciri jauhar tadi, dia mesti menerima arad, dan karakteristik arad dia mesti duduk pada jauhar. Dia tidak boleh duduk dengan sendiri. For example, boleh tak saya nak pegang kerasnya meja saja. Saya tak nak pegang meja, saya nak pegang keras meja saja. Boleh tak? Tak boleh. Macam mana? Macam mana nak pegang? Boleh tak saya pergi kedai, saya nak minta keras kilo, nak beli keras kilo, boleh tak? Tak boleh. Beras, boleh lah. Kan? Beras yang keras ataupun apa pun yang lembut, tak kisahlah. Kan? Maksudnya apa? Dia tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Dia mesti duduk sekali. Jauhar dan juga arad. Kan?
Jauhar itu ialah setiap yang berdiri dengan sendiri, setiap apa yang berdiri dengan sendiri. Maqama binafsihi. Ta'rif jauhar itu ialah maqama binafsihi, apa yang berdiri dengan sendirinya. Manakala ta'rif arad ialah maqama bighairihi, apa yang ada pada selain daripada dia, iaitu jauhar. Dia mesti duduk menumpang pada jauhar. Dia tidak boleh ada dengan sendirinya. Saya nak pegang putihnya dinding, boleh tak? Tak boleh. Saya pegang ni dinding. Saya tak boleh nak sentuh putihnya sahaja. Kerana putih itu adalah sifat, dia mesti duduk pada jauhar. Maka yang saya pegang ini ialah jauhar dinding yang bersifat warna putih. Okey. Jadi kita mengatakan di sini Allah Ta'ala itu bukanlah sifat, bukanlah, ataupun Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada jauhar kerana dia bukan sifat. Kerana ada orang yang mengatakan Allah Ta'ala ni adalah satu unsur, satu bentuk entiti. Bila sebut entiti, bila sebut unsur, dia mesti duduk pada jauhar. Dia tidak boleh ada dengan sendiri dia mesti berdamping, berdepek dengan jauhar. Itu bahasa Kelantan dia. Dia tidak boleh bercerai tanggal. Tidak boleh dipisahkan antara jauhar dengan arad. Dia mesti duduk sekali. Maka Allah Ta'ala itu bukan sifat, kerana Allah Ta'ala itu bukan berhajat, tidak berhajat kepada jauhar kerana dia bukan sifat. Gitu. Kemudian wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah Ta'ala itu satu ataupun esa, tunggal pada zat, satu pada sifat dan satu pada perbuatan. Di sini pun ada beberapa perkara yang penting untuk kita halusi. Boleh saya padamkan yang ni? Boleh kan? Wahidun fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. Sifat al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah. Esa pada tiga aspek. Fi dhat, as-sifat dan juga al-af'al. Satu pada zat, satu pada sifat, satu pada perbuatan. Di sini terbahagi kepada dua. Setiap satu daripada ini terbahagi kepada dua kecuali af'al. Apa yang dipanggil sebagai al-kumum, al-kumumus sittah ataupun al-kumumul khamsah. Al-kam, al-munfasil, al-kam, al-muttasil. Munfasil dengan muttasil sama, ni pun juga kam ni kam muttasil. Yang ini hanya ada kam munfasil sahaja. Al-kam munfasil. Okey, apa maksud kam munfasil, kam muttasil ni? Maksud dia tu susah kita nak explain sekarang ni kerana dia perlukan banyak mukaddimat sebelum tu. Cuma kita faham secara kita ambil secara akidah dulu. Kam munfasil ni berarti zat Allah Ta'ala ini tidak ada mana-mana zat yang sama dengan zat Allah Ta'ala. Maknanya apa? Kita ni, zat kita ni, bila kita cerita tentang Allah Ta'ala, we have to always make comparison with us. Bukanlah dengan dalam erti kata kita nak menandingi Allah Ta'ala, walillahil mathalul a'la, tapi sebab kita nak faham. Inilah yang dipanggil sebagai qiyasul ghaib ala syahid. Mengkiaskan Allah Ta'ala yang ghaib dengan yang syahid ni. Okey, zat kita ni sama dengan sesama kita ni, our peers, Maksudnya apa? Maksudnya zat kita ni, tubuh badan kita ni adalah tubuh badan yang sama dengan kawan kita. Dari sudut susunan anggota, tangan semua duduk atas, tak ada orang tangan duduk bawah. Kaki ada dua, tangan ada dua, mata ada dua. Secara prinsipalnya kita sama antara satu sama lain. Pada hak Allah Ta'ala ini tidak ada sebarang zat pun yang sama dengan zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala itu bukanlah terdiri daripada jisim dan juga arad. Zat kita jisim dan arad. Betul tak? Ni kerah ke lembut ke? Kalau orang main gym, kerah lah. Kalau orang tak main gym, lembut lah. Keras ke lembut ke? Itu adalah jisim. Tapi Allah Ta'ala dia bukan bentuk berjisim. Maka kita mengatakan zat Allah Ta'ala ni tidak sama dengan mana-mana zat. Tidak ada sama-sama, tidak ada zat pun yang sama dengan zat Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Itu adalah kam munfasil.
Yang kedua, kam muttasil. Kam muttasil ni pada satu zat. Maksudnya, zat Allah Ta'ala ni satu sahaja. Satu dalam erti kata tidak boleh dijuzuk-juzukkan. Tidak boleh dipotong. Kita ni pun satu juga ni. Kita ni satu juga. Yang nama Ahmad Arif ni satu je. Tapi boleh potong. Kalau potong ni jadi dua lah. Kan? Potong lagi jadi 4. Potong. Kan? Tapi Allah Ta'ala ni dia tidak boleh dipotong. La yatajazza. Makna satu dia ni, tunggal dia ni, tunggal yang tidak boleh dipotong. Tidak boleh menerima potongan, menerima juzuk. Okey, yang kedua sifat. Kam munfasil pada sifat ni ialah Allah Ta'ala ni dia tidak mempunyai dua ataupun lebih sifat. Sifat yang kita sebut ni ialah sifat al-ma'ani, sifat ma'ani. Kerana sifat ma'ani ini sahaja yang sifat yang wujud. Itu selepas ni kita akan bicarakan ini kalau sempat. Maknanya sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7 sifat ma'ani ni hanya ada satu sahaja pada zat Allah Ta'ala. Dia tidak ada banyak. Hanya ada satu sahaja. Sorry, ini pada muttasil. Dia bukan munfasil. Muttasil dulu. Kita cerita muttasil dulu. Maknanya sifat kudrah Allah Ta'ala ni hanya ada satu sahaja sifat kudrah. Bukan ada dua sifat kudrah. Kan? Allah Ta'ala, walaupun Allah Ta'ala boleh menghidupkan orang dalam satu masa yang sama itu ramai, lebih daripada satu orang, kan? Tetapi hanya menggunakan satu sifat kudrah sahaja. Bukan lebih daripada satu sifat kudrah. Kerana sifat kudrah itu hanya satu pada Allah Ta'ala, tetapi muta'allaqat sifat kudrah itu yang ada banyak. Maknanya satu sifat dia boleh pergi banyak benda. Dia boleh buat banyak benda. Untuk kam munfasil pula, kan munfasil ni ialah sifat kudrah Allah Ta'ala dia tidak sama dengan sifat kudrah kita. Kita ada kudrah tak? Ada kudrah tak? Ada kudrah. Ada kudrah. Tetapi kudrah kita tak sama dengan kudrah Allah Ta'ala. Kalau kita tak ada kudrah, macam mana nak buat kerja ni? Nak angkat meja ke? Tak boleh. Menunjukkan kita ada kudrah. Kita ada penglihatan. Kita ada basar. Kita ada sama'. Kita ada kalam. Kita ada semua ni. Iradah kita ada. Ilmu pun kita ada. Tapi sikit. Semua kita ada sifat ma'ani. Tetapi sifat ma'ani kita tidak sama dengan sifat ma'ani Allah Ta'ala. Kudrah. Sifat kudrah. Kita ada kudrah. Satu biji meja ni mungkin boleh angkat seorang. Cuba letak dua. Tak boleh. Mana limit? Ada limit kudrah kita ni. Kudrah kita ni, bila ada kudrah ni? Bila yang boleh angkat ni? Baru beranak hari tu ada kudrah tak? Tak ada. Bila dah besar sikit, makan banyak sikit kan, barulah jadi gagah, masuk gym ke apa semua kan, barulah jadi gagah, barulah ada kudrah ni. Maknanya dia ada permulaan bagi kudrah kita. Kudrah Allah Ta'ala tidak ada permulaan, tidak ada limit. Kudrah kita ada pengakhiran tak? Ada. Bila tua esok tak ada lah. Tak boleh nak angkat lah kan? Sakit pinggang ke, slip disc ke apa kan, dah tak boleh angkat. Maknanya ada pengakhiran. So if you see, kalau kita tengok dengan sifat ma'ani yang pertama tadi, kidam, baqa', mukhalafah ini kan, semua sifat-sifat kudrah ni ada sifat tersebut. Maksudnya apa? Kudrah kita ada permulaan, kudrah Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Kudrah kita ada pengakhiran, kudrah Allah Ta'ala tidak ada pengakhiran. Kudrah kita ada persamaan dengan sama-sama kita, kudrah Allah Ta'ala tidak ada yang menyamai kudrah Allah Ta'ala kan? Sampailah ke akhir. Yang terakhir ialah al-af'al, perbuatan Allah Ta'ala. Satu pada perbuatan. Berarti dalam setiap apa yang terhasil dalam dunia ni, setiap pergerakan yang terhasil, itu semua adalah kudrah Allah Ta'ala. Itu semua adalah perbuatan Allah Ta'ala, bukan perbuatan kita. Kita ni tidak ada majal. La majala lana fi hadha al-alam. Kita tidak ada kesan pun sebenarnya. Yang nampak bergerak ni, yang kita duduk buat bergerak ni kan, itu semua adalah kasab sahaja. Hakikatnya Allah Ta'ala. Kita ni ibarat debu, ibarat bulu yang berada di awangan. Angin mari tiup alik ni, pergi alik ni, mari alik ni, pusing alik ni. Itu sebenarnya secara hakikatnya. Bukan kita yang menciptakan perbuatan kita, tetapi Allah Ta'ala yang menciptakan perbuatan kita. Allah Ta'ala kata apa dalam surah, dalam Al-Quran? Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah ramah. Kan? Ketika Nabi baling pasir kan, Allah Ta'ala kata apa? Wa ma ramaita Muhammad idh ramaita. Bukanlah kamu yang melemparkan wahai Muhammad ketika mana kamu melemparkan itu. Walakinna Allah ramah. Tetapi Allah Ta'ala yang buat.
Kalaulah kita kata kita yang melakukan perbuatan kita sendiri, sebab kita nak mari ke sinilah yang boleh terhasil datang sini ni, sebab kita nak mari. Sebab kalau kita kata terhasilnya kita datang ke kelas hari ini ialah sebab kita nak mari, kita yang murad untuk datang, kan? Itu tak betul. Sebab apa? Berapa banyak benda yang kita nak tapi tidak terhasil. Mana benda yang terhasil itu bukan kerana kita nak benda tersebut terhasil, kerana Allah Ta'ala kehendak. Tetapi apabila berlaku benda yang kita nak tu sesuai dengan kesepakatan kita, itu sebenarnya kerana berbetulan kehendak Allah Ta'ala dengan kehendak kita. Memang Allah Ta'ala dah takdir si fulan bin fulan dia akan mari kelas ni pukul 10.30. Kebetulan kita pun rasa nak mari kuliah hari ni. Maka terhasillah datangnya kita pada kuliah hari ni kerana berbetulan kehendak kita dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu sahaja. Kalau kita kata, sebab kita nak datanglah kita boleh datang ni, tidak. Benda-benda lain yang kita nak tapi tak terhasil, ada tak? Banyak benda yang kita nak tapi tak berlaku ni. Semua orang nak 4 flat, tapi semua orang dapat 4 flat tak? Apakah kerana semua orang tak nak 4 flat? Semua orang nak 4 flat, tapi kenapa tak dapat? Kalau kata dia sendiri yang boleh menghasilkan 4 flat, sepatutnya bila dia nak, maka terhasillah 4 flat bagi dia. Tapi that's not the case. Tak? Dia tak jadi macam tu. Itu menunjukkan bukan kita yang melakukan perbuatan kita tu, tetapi Allah Ta'ala yang melakukan. Tapi bila berlaku sesuai dengan apa yang kita nak, itu sebenarnya berbetulan saja. Kebetulan saja. Betulan kita nak dengan apa yang Allah Ta'ala takdir, maka terhasillah apa yang berlaku. Itu dipanggil sebagai satu pada perbuatan. Semua yang buat ni Allah Ta'ala yang buat, bukan kita yang buat, kan? Kalau nak bahas panjang dalam bab ni, dibahas pada af'alul ibad. Baik. Habis di sini bahagian sifat ma'ani, sifat nafsiyah dan juga sifat salbiyah. Okey, sebelum saya lupa. Okey. Ini makan rumah banyak sangat ni. Boleh padam ini? Okey, dalam sifat 20 ni kita membahagikan sifat 20 ni kepada 4 kategori. Sifat 20 ni ada 4 kategori. Yang pertama dipanggil sebagai an-nafsiyah. An-nafsiyah. Yang kedua as-salbiyah. Salbiyah. Kemudian al-ma'ani. Al-ma'ani dia ada 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Satu lagi dia ada al-ma'nawiyah. 16, 17, 19, 20. Betul. Okey, an-nafsiyah, sifat yang pertama ialah al-wujud. Sifat wujud Allah Ta'ala itu dipanggil sebagai an-nafsiyah. Yang kedua, as-salbiyah, kategori yang kedua, iaitu al-qidam. Al-qidam, al-baqa', al-mukhalafah, al-qiyam. Al-qiyam bin nafs dan al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah besar. Okey, ini adalah kategori yang kedua. Kategori yang ketiga iaitu sifat al-ma'ani. Apa dia? Al-qudrah, al-iradah, al-ilmu, lepas tu al-hayat, as-sam', al-basar dan al-kalam. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kemudian kaunuhu qadiran. Qadiran. Kaunuhu muridan. Kaunuhu aliman. Kaunuhu hayyan. Kaunuhu sami'an. Kaunuhu basiran. Kaunuhu mutakalliman. Dia sama. Kalau qudrah qadiran, iradah muridan, sampai habis. Kalam mutakalliman.
Ini adalah pembahagian sifat 20. Dalam 20 sifat yang kita bahaskan, inilah pembahagian dia. Dalam banyak-banyak sifat ni, semuanya adalah amrun iktibari, melainkan al-ma'ani sahaja. Apa pula Ustaz amrun iktibari, ma'ani, wujud dan sebagainya ni? Macam ni. Dalam kewujudan, kita ada 4 perkara dalam kewujudan. Kita ada satu benda yang dipanggil sebagai wujud, al-wujud al-hakiki, ataupun kita tukar bahasa, wujudi, benda yang bersifat benar-benar ada lagi sungguh. Ada lagi sungguh. Saya ni ada tak? Ada. Sungguh tak saya ada? Sungguh lah. Lepas tu dia ada adamiyun, tidak ada, sesuatu yang tidak ada. Kemudian ada a very thin line here yang kita panggil sebagai amrun iktibari. Amrun iktibari. Dan juga al-hal. Hal, keadaan. Okey. Dua ni kita boleh satukan dalam satu makna, tapi adalah sedikit perbezaan. Tetapi untuk setakat ni kita anggap dua ni adalah benda yang sama, amrun iktibari. Amrun iktibari ni ialah benda yang hanya ada dalam fikiran kita sahaja. Dia tidak ada di alam nyata, tetapi dia ada dalam fikiran kita sahaja. Contoh. Bila kata wujud, okey, saya ni wujud. Saya ada di hadapan tuan-tuan semua. Amrun iktibari. Okey, saya sekarang ni tengah buat apa? Tengah buat apa? Jalan dia. Okey, di manakah saya berjalan? Bukan saya tanya tempat, saya tanya di mana. Boleh tak tunjuk saya ni berjalan? Nak tunjuk kat mana? Tunjuk kat kaki. Itu kaki, bukan berjalan. Betul tak? Sekarang ni mulut saya tengah bercakap. Mulut saya tengah bergerak. Orang panggil apa? Bercakap. Boleh tak tunjuk di manakah saya bercakap? Nak tunjuk kat mana? Tunjuk kat mulut. Itu mulut, itu bukan bercakap. Itu mulut. Kan? Okey, sekarang ni saya tengah buat apa? Saya duduk diam. Mana duduk diam tu? Nak tunjuk kat mana? Tak boleh tunjuk. Sebab dia tidak ada di alam nyata. Tapi bila kita tengok, kita faham. Dia hanya ada dalam fikiran kita sahaja. Itu yang dipanggil sebagai amrun iktibari. Anggap sahaja dua benda ni sama. Hal ni pun sama juga. Hal ni saya tengah buat apa? Hal, tengah berdirilah. Keadaan saya, the condition, the state. What I'm doing now is I'm standing. And itu adalah hal. Mana lebih kuranglah kita anggap sahaja benda ni sama. Maka yang di tengah ni dipanggil sebagai wujud. Ada lagi sungguh. Ini sungguh sahaja. Ada tak? Tidak ada. Tapi dia sungguh tak dia berdiri? Sungguh dia berdiri. Ada tak dia berdiri? Tidak ada. Dan ini ketiadaan. Baik. Dalam sifat Allah Ta'ala ni, dalam 4 perbahagian sifat 20 ni, semuanya boleh kita anggap sebagai amrun iktibari, kecuali sifat ni sahaja. Kecuali sifat ma'ani yang 7 ni sahaja. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ini adalah sifat yang benar-benar ada. Dia wujudi. Dia adalah wujudi. Wujudi ni apa maksud dia? Lau kushifa 'anna al-hijab la ra'aynaha. Kan? Kalau sekiranya Allah Ta'ala buka hijab kepada kita nanti di akhirat, maka kita boleh tengok sifat-sifat ni pada Allah Ta'ala. Seperti mana kita dapat tengok zat Allah Ta'ala di akhirat nanti. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maknanya kita boleh melihat zat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, kita boleh tengok juga sifat-sifatnya. Tapi sifat wujud ni, sifat kidam, kalau Allah Ta'ala buka hijab, boleh tengok tak? Tak boleh tengok. Sebab apa? Sebab sifat ni tidak ada. Tetapi dia subut sahaja. Dia sabit pada zat Allah Ta'ala sahaja. Dia bukan ada, tapi dianya sabit. Sebab itulah dalam ta'rif pun dipanggil sifatun subutiyun. Sifat yang sabit sahaja. Dia bukan sifat yang ada, tapi dia sabit. Sabit sahaja. Maknanya contoh. Okey, kita nak faham kidam tak boleh. Lawan bagi kidam apa? Hudus. Kidam makna tidak ada permulaan. Lawan dia ada permulaan. Okey. Boleh tak kita tunjuk di manakah adanya permulaan kita? Baby baru lahir. Mana permulaan dia? Mana dia sifat permulaan bagi baby baru lahir? Nak tunjuk dekat baby. Itu zat baby, itu bukan sifat ada permulaan. Tak boleh tunjuk. Orang mati, sifat ada pengakhiran.
Nak tunjuk kat mana sifat ada pengakhiran bagi orang mati ni? Nak tunjuk kat kepala dia? Nak tunjuk kaki? Nak tunjuk mana? Tak boleh tunjuk. Sebab apa? Sebab sifat tu tidak ada. Tapi bila kita tengok babi baru lahir, baru-baru lahir menangis. Oh, kita kata dia baru lahir. Ada permulaan bagi dia. Orang mati, bila panggil-panggil tak menyahut dah. Senyap, keras. Pegang-pegang pun sudah sejuk. Oh, habis dah lah. Mati dah lah dia. Ada pengakhiran bagi dia. Inilah pengakhiran bagi orang ni. Inilah permulaan bagi budak ni. Maka sifat itu, dia adalah sifat yang amrun i'tibari. Dia hanya ada. Samalah dengan kidam. Tidak ada permulaan bagi Allah Ta'ala ni. Hanya ada dalam kepala kita sahaja. Dia tidak ada di alam nyata. Oh, macam ni rupanya sifat tidak ada permulaan. Tak ada. Bukan macam tu. Kan? Maka semua sifat-sifat ni adalah amrun i'tibari. Ni amrun i'tibari, ni amrun i'tibari, ni hal. Ni dipanggil hal. Tapi lebih kurang makna yang sama. Makna benda yang tidak ada di alam nyata. Melainkan sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, ini adalah sifat wujudi. Makna sifat yang benar-benar ada. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, kalau Allah Ta'ala buka hijab, kita boleh tengok sifat ni macam mana. Setakat ni ada soalan ke? Panas dah ke? Berasap sikit. Sebab tu orang kata ilmu kalam ni payah. Kerana kena main otak sikit. Kalau masa dia kira masa, amrun i'tibari. Masa lagi lah, dia adalah nisbah. Masa tu adalah nisbah. Okey, macam mana kita nak kira masa? Macam mana kita nak sukat masa? There is no way for us to measure time. Tidak ada cara pun untuk kita measure masa ni. Kita boleh sifat ni sebenarnya, cara untuk kita measure dia ialah dengan kita muqabalahkan dia. Kita padukan dia dengan suatu benda yang lain. Okey, kita kata apa? Maka ni besar ke kecil? Tak boleh nak sebut. Sebab apa? Sebab kita tidak memadukan dia dengan satu benda yang lain. Kita tak ada benda lain untuk kita nisbahkan, nak bandingkan dia. Tidak ada perbandingan kita nak bandingkan dia. Tapi cuba saya letak pensel. Okey, sekarang ni kita kata apa maka ni? Besar. Ni kecil. Okey, maka ni yang kita kata besar tadi, banding dengan ni. Tak ada dah besarnya. Habislah besarnya. Jadi kecil pula. Betul tak? Maka samalah juga. Masa, kita bandingkan masa tu. Kita membandingkan masa dengan sesuatu benda yang lain. Bila kita kata kita akan start kuliah kita. Kita start kuliah kita lepas sarapan tadi. Kita kata kita memulakan kuliah kita setelah kita bersarapan. Bilakah kita akan mengakhiri kuliah kita? Sebelum Jumaat. Dalam dunia kita hari ni, bilakah kita akan start kuliah? 10.30. 10.30 ni bila 10.30 ni? 10.30 ni setelah 9.30, setelah 8.30, setelah 7.30. Macam orang kata, nak mari bila? Nak mari lepas asar. Lepas asar tu pukul berapa tak tahu. Betul tak? Pukul 6 lepas asar, pukul 5 pun lepas asar, pukul malam pun lepas asar lagi. Betul tak? Jadi dia adalah nisbah. Kita tak boleh nak measure benda tersebut kecuali kita bandingkan dia dengan satu benda yang lain. Kita ni walaupun matan yang pendek, tapi jauh lagi tu sebenarnya. Kita buka syarah dekat matan je. Matan dekat awal. Setelah dirasah. Awal muka surat apa ni? Surat 30 lebih. 34. Ada tak? Cuba tengok. Oh, entah pakai nuskah yang mana ni? Ataupun di akhir dia pun ada. Di akhir sekali. Sebelum nota kaki. Surat 146. Kalau samalah nuskah. Baik, kita teruskan sikit. Berapa minit lagi ni ada? 20 minit. Kita ingatkan 20 minit. Baik. Sekarang ni kita telah habis membahaskan dua kategori, iaitu sifat nafsiyah dan juga sifat salbiyah. Nafsiyah itu ialah diri bagi zat. Diri bagi zat. Kenapakah dipanggil sebagai diri bagi zat? Kerana nafs kita menceritakan tentang Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala tu dia ada ke dia tidak ada? Dia ada. Maka kita menceritakan tentang kewujudan zat Allah Ta'ala. Kenapa dimulakan dengan sifat ini? Kerana munasabah. Kita nak cerita satu benda ni, kalaulah benda tu tidak ada, nak cerita apa dah dia tidak ada? Mestilah dia kena ada dulu, barulah kita boleh cerita tentang dia. Kita ni kena datang kelas dulu, barulah belajar. Kalau tak datang kelas, nak belajar apa? Nak ajar siapa? Betul tak? Tak mesti kena ada diri orang tu. Maka dipanggil sebagai nafsiyah. Salbiyah ini adalah kita memahami sifat tersebut dari sudut negatif, dari sudut lawan bagi sifat tersebut. Kita mencabut. Salab ni apa yang negatif? Salab, kita cabut. Kalau perasan dia, sifat kidam, apa makna kidam? Tidak ada permulaan. Apa makna baqa? Tidak ada pengakhiran. Apa makna mukhalafah? Tidak ada persamaan. Apa makna qiyam? Tidak berhajat kepada mana-mana yang lain. Tidak berhajat kepada zat, untuk dia duduk pada zat, dan juga tidak berhajat kepada the one who characterize. Wahdaniyah, tidak ada sekutu. Maka semua ni tidak. Betul. Tidak itu adalah negatifnya. Kita cabut sebarang bentuk ketidaksempurnaan daripada Allah Ta'ala. Kita memahami dia dari sudut negatifnya. Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Maknanya dia kekal abadi, dia azali lagi ada. Kekal abadi. Baqa, tidak ada pengakhiran. Maknanya ada sampai bila-bila. Sampailah ke akhirnya. Maka sekarang ni kita masuk kepada sifat ma'ani yang wujudi, yang ada lagi sungguh. Wa tajibu lahu ta'ala al-qudratu, dan wajib pada zat Allah Ta'ala. Wajib ini kita kata wajib pada akal. Makna apa? Mesti kita kata Allah Ta'ala ni mesti kena ada sifat ni. Dia tidak boleh tidak ada sifat ni. Kalau dia tidak ada sifat ni, kita tak boleh nak faham dia ni ada. Kita tak boleh nak faham Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat-sifat ini. Macam mana kita nak kata Allah Ta'ala ni tidak ada kudrah? Macam mana kita nak kata Allah Ta'ala ni tidak bersifat dengan sifat kudrah? Sedangkan Allah Ta'ala boleh menciptakan alam semesta ni. Kalaulah dia lemah, lawan bagi sifat kudrah. Kalaulah dia lemah, macam mana dia nak buat alam semesta ni? Orang lemah ni tak boleh buat apa-apa. Kalaulah Allah Ta'ala bersifat dengan lemah, nescaya dia tidak boleh buat alam, dia tidak boleh buat kita. Tapi hari ni kita ada, menunjukkan dia kuasa lah boleh buat kita. Betul tak? Itu sifat kudrah. Wal iradatu, dan juga sifat iradah, sifat berkehendak. Sifat berkehendak. Berkehendak. Al-ilmu, sifat ilmu. Al-hayat, sifat hayat, sifat hidup. As-sam'u, sifat dengar. Al-basar, sifat melihat. Dan juga al-kalam, sifat perkata. Saya lebih suka untuk menggunakan terjemahan yang digunakan oleh Pak Da'i, yang menterjemahkan sifat ma'ani ini dengan meletakkan imbuhan pekuasa, sifat kudrah, pekuasa, pekehendak, pengetahuan, pehidup, pendengar, pelihat, dan juga pekata. Mungkin agak janggal lah. Tapi sebab sekarang ni kita nak cerita tentang nama bagi sifat tersebut. Macam kita kata pemain, kita nak kata orang yang tengah bermain ni, kita panggil apa? Pemain. Betul tak? Kita nak kata perbicaraan kita sekarang tentang orang ni. Samalah juga dengan sifat ni. Kita nak menceritakan tentang sifat tu. Kita bukan nak menceritakan tentang samarah sifat. Apa sifat ni buat? Apa tugas sifat ni buat? Apa ta'aluk sifat tu? Tak. Kita cerita tentang nama bagi sifat tu. Jadi kita mengatakan Allah Ta'ala mempunyai sifat perkuasa. Dengan sifat perkuasa, Allah Ta'ala berkuasa buat apa-apa sahaja. Betul tak? Kalaulah kita kata Allah Ta'ala mempunyai sifat berkuasa, dengan sifat berkuasa, Allah Ta'ala berkuasa buat apa-apa sahaja. Mana satu nama, mana satu sifat, mana satu muta'allaqat sifat. Confuse. Kan? Sebab dua-dua kita guna berkuasa. Kan? Maka kita nak bezakan antara sifat dengan samaratus sifat. Tugas bagi sifat, kita letakkan sifat itu dengan imbuhan pekata, pekuasa, pekehendak, kan? Dan sebagainya. Itu menunjukkan nama bagi sifat. Baik. Nama bagi sifat. Baik, sifat kudrah, sifat perkuasa. Lawan dia lemah. Kan? Lawan dia sifat pelemah. Kan? Mungkin janggal lah pasal tak pernah guna dia. Tetapi nak sebut ni, madlul dia tu, dalalah dia tu menunjukkan kepada yang empunya zat tersebut, empunya sifat tersebut, nama dia apa. Kuasa, lawan dia lemah. Kudrah,
Kudrah lawan dia lemah dia. Iradah, berkehendak, ataupun sifat Allah Ta'ala dengan sifat berkehendak ni, Allah Ta'ala berkehendak. Lawan bagi sifat berkehendak apa dia? Lawan bagi sifat berkehendak. Nanti dulu. Lawan dia apa? Tidak berkehendak. Tak betul. Bukan lawan bagi sifat iradah itu tidak berkehendak, kan? Bukan lawan bagi sifat berkehendak itu tidak berkehendak, tidak. Lawan bagi sifat berkehendak ni ialah kena paksa, mukrah. Lawan dia kena paksa, kan? Sekarang ni Allah Ta'ala ada leluasa untuk buat satu benda, kan? Allah Ta'ala berkehendak untuk menurunkan hujan di kawasan DQ compound, kan? Tiba-tiba ada suatu kuasa lain yang menghalang dia daripada menurunkan hujan. Maknanya apa? Kena paksa. Kita nak puasa, meneruskan puasa Ramadan, tiba-tiba orang letak pistol dekat kepala suruh buka puasa, maknanya apa? Kita dipaksa, melawan keinginan kita. Kita nak meneruskan puasa, tiba-tiba dipaksa. Kerana sifat berkehendak dengan tidak berkehendak itu, dia masuk bawah sifat kudrah. Allah Ta'ala berkehendak untuk bagi rezeki kepada orang ni, Allah Ta'ala tidak berkehendak untuk bagi rezeki kepada orang ni. Allah Ta'ala nak bagi kaya kepada orang ni, Allah Ta'ala tak nak bagi kaya kepada orang ni. Itu sifat kudrah. Sifat yang kita maksudkan di sini ialah sifat kena paksa. Mustahil Allah Ta'ala kena paksa. Kalau Allah Ta'ala kena paksa, berarti he is not powerful enough. Tak cukup strong lah sampai boleh kena paksa. Maknanya yang memaksa itu mesti lebih kuat daripada dia. Betul tak? Jadi mustahil. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Kalau ada lebih daripada dua Tuhan, nescaya alam ni akan rosak, binasa. Taswirnya macam mana? Anna law qaddarna ilahain, nuqaddir ilahain. Kita buat andaian, nusallimu jadalan. Kita buat andaian, kalaulah ada dua Tuhan, Tuhan A dan Tuhan B. Tuhan A, dia nak menurunkan hujan. Tuhan A nak suruh hujan. Tuhan A dengan Tuhan B. Tuhan A nak suruh turun hujan. Tuhan B tak nak turun hujan. Dalam keadaan begini, dia tidak akan sunyi daripada tiga keadaan. There's only three possibilities here. Nombor satu ialah law qaddarna ilahaini wa qaddarna min ahadihima iradata tahriki jismin wa min ath-thani iradata taskiniha lam takhlu. Satu nak menurunkan hujan, satu tak nak menurunkan hujan. Tidak akan sunyi daripada tiga keadaan. Yang pertama, imma an tanfudha iradatuhuma jami'an. Sama ada dua-dua ni akan berlaku. Kehendak dua-dua perkara ni akan berlaku. Possibility, kemungkinan yang ada, kan? Kita cerita tentang kemungkinan yang ada. Kemungkinan yang pertama, dua-dua ni akan berlaku. Imma an tanfudha iradatuhuma jami'an. Atau yang kedua, la tanfudha iradatuhuma jami'an. Dua-dua ni tidak berlaku. Second possibility. Atau imma an tanfudha iradatuhuma jami'an aw la tanfudha iradatuhuma jami'an aw tanfudha iradatu ahadihima duna tsani. Berlaku salah satu daripada dua kehendak ni, sama ada berlaku hujan ataupun berlaku tak hujan. Hanya ada tiga possibility ni sahaja. Betul tak? Ke ada possibility yang lain yang boleh kita fikir? Tak ada, tiga ni sahaja. Dua-dua jadi, dua-dua tak jadi, ataupun salah satu daripada dia jadi. Sama ada berjadi ni ke atau berjadi ni, tak kisah. Maknanya berlaku salah satu daripada dua ni sahaja. Okey, kita tengok possibility yang pertama, which is dua-dua jadi. Wa muhalun an tanfudha iradatuhuma jami'an listihalati ijtima'id diddain. Kemungkinan yang pertama, iaitu dua-dua ni berlaku, adalah mustahil. Kenapa? Kerana berlaku berkumpulnya dua perkara yang berlawanan. Betul tak? Sekarang ni Tuhan A kata hujan dekat DQ ni, semua kawasan DQ ni nak hujan. Tuhan B kata tak nak hujan at the same time, sama waktu yang sama, pukul 12 sekejap lagi, pukul 1 sekejap lagi. Dua-dua kata nak suruh hujan, satu lagi kata, Tuhan A kata hujan pukul 12, Tuhan B kata tak hujan pukul 12. Sekarang ni possibility yang pertama, dua-dua hujan. Boleh tak kita bayang? Okey, sekarang ni hujan dan tak hujan di kawasan DQ ni. Boleh tak bayang? Makul tak? Masuk akal tak? Tak masuk akal. Dia termasuk dalam mustahilatul dzatiyah yang pertama tadi. Cuba tengok balik. Apa yang pertama mustahilat? Yang nombor dua. Ijtima'id diddain. Al-jam'u bainad diddain.
perkumpulan dua perkara yang berlawanan. Itu adalah mustahil. Boleh tak kita nak ketegak, nak lawan? Tak boleh lah, tak masuk akal. It doesn't make any sense. Entah sekarang ni, duduk dan tak duduk at the same time, at the same place. Boleh tak? Boleh faham tak? Tak boleh faham. Kalau gila lagi, orang panggil apa? Orang panggil gila lah. Kan? Tak boleh, tak masuk akal. Kan? Tak masuk akal. Jadi possibility yang pertama out. Tinggal possibility yang kedua dan ketiga. Possibility yang kedua, dua-dua ni tak jadi. Wa muhalun alla tanfudha iradatuhuma jami'an listihalati uruwil mahal 'ani syai' wa diddihi. Tengok possibility yang pertama tadi. Tengok mustahilatul dzatiyah yang pertama, apa dia nama dia? Tengok yang pertama tadi. Apa dia? Yang pertama, urul mahal 'ani syai'. Sunyinya satu tempat, satu keadaan daripada satu perkara ataupun lawan bagi perkara tersebut. Okey, boleh tak kawasan DQ ni sekarang ni cuba bayangkan. Hujan tak berlaku, tak hujan pun tak berlaku. Hujan tak jadi, tak hujan pun tak jadi. Macam mana keadaan tu? Nak tasawur pun susah, betul tak? Tak masuk akal. Impossible. Kenapa? Suatu tempat, satu keadaan dia tidak boleh sunyi daripada dua-dua keadaan, lawan bagi keadaan tersebut. Boleh tak kita ni berdiri pun tidak, duduk pun tidak? Macam mana? Tak boleh bayang. Cannot understand, cannot brain. Tak boleh fikir. Kan? So, the second possibility is out. Kan? Dua-dua jadi mustahil, dua-dua tak jadi pun mustahil. Tinggal lagi possibility yang ketiga. Agak-agak kenapa possibility? Agak-agak apa keadaan possibility yang ketiga ni? Masuk akal ke tak masuk akal? Masuk akal ke tak masuk akal? Berlaku salah satu kehendak dua Tuhan. Kenapa tak masuk akal? Exactly. Wa muhalun an tanfudha iradatuhuma duna tsani li'anna fi dhalika ta'jizu man lam tanfudh iradatuhu. Mustahil berlaku salah satu daripada kehendak Tuhan, sama ada berlaku hujan ataupun berlaku tak hujan. Kenapa? Kerana kehendak Tuhan yang tidak berlaku tu dikalahkan oleh kehendak Tuhan yang berlaku. Katalah Tuhan A tadi kata nak suruh hujan, tiba-tiba berlaku tak hujan. Berarti Tuhan B ni lebih kuat daripada Tuhan A, sehingga boleh mengalahkan Tuhan A punya kehendak. Sekarang ni kita tengah cerita tentang Tuhan. Tuhan ni antara sifat dia apa? Setiap apa yang dia nak mesti berlaku. Tiba-tiba kita kata dia nak hujan tapi tak berlaku hujan. Berarti dia lemah. It's not powerful enough. Berarti lemahlah dia. Betul tak? Sebab itulah kita kata semua possibility untuk ada lebih daripada dua Tuhan, mesti alam tu akan rosak. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Itu baru ada dua. Kalau ada tiga, ada C, D, E, F, macam mana nasib? Kan? Lagilah celaru alam ni. Sebab itulah sangat elok apa yang Allah Ta'ala buat, hukum akalnya dan hukum adatnya dan juga hukum syarak yang ada ini semuanya menepati sunnah akal, kepentingan. Maka di sini peri pentingnya kita menggunakan akal, mentauhidkan penggunaan akal dalam memahami nas. Nas lau kana fihi ma, kita faham dengan tasawur masalah ini. Tasawur masalah ni menggunakan mustahilatul dzatiyah, 9 mustahilat ujulun wa qatbun tadi dalam nak memahami perbahasan kalam ataupun perbahasan akidah yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Baik. Itu iradah. Kemudian sifat ilmu. Allah Taala Maha Perkuasa, Maha mengetahui. Bila Allah Taala mengetahui sejak awal lagi, sejak azali Allah Taala dah tahu. Dan sampai bila Allah Ta'ala akan tahu ilmu dia? Sampai bila-bila. Ilmu dia tidak berkurang, ilmu dia tidak bertambah. Kerana kalau kita kata ilmu Allah Ta'ala bertambah, mestilah kurang, kemudian jadi bertambah, menjadi sempurna dan sebagainya. Itu adalah mustahil. Ilmu Allah Ta'ala itu dah already completed, kan? Ilmu dia already syumul, semuanya sudah complete, semuanya sudah holistik, tidak menerima kejahilan. Ahli falsafah ni dia kata Allah Ta'ala ni hanya tahu benda-benda yang kulliyat sahaja, juz'iyat dia tak tahu. Dia kata Allah Ta'ala ni tahulah manusia ni berapa orang, dia cipta alam, dia cipta tangan, dia cipta apa semua bagi manusia ni, tapi apa yang manusia buat atas dunia ni, bila habis dia cipta tu Allah Ta'ala tak tahu, dia kata.
Maka Imam Ghazali mengkafirkan ahli falsafah kerana mengatakan Allah Ta'ala ni hanya tahu kulliyat sahaja duna al-juz'iyat. Seterusnya, hayyan, Allah Ta'ala maha hidup, maha mempunyai sifat hidup. Kemudian sifat sami', Allah Ta'ala maha mendengar. Allah Ta'ala mendengar setiap apa yang boleh didengari, setiap apa yang wujud dan juga apa yang boleh didengari. Mengikut kaedah ulama mutakallimin, kullu mawjudin yasihu an yura wa yusma'. Itu kaedah. Kullu mawjudin yasihu an yura wa yusma'. Setiap perkara yang wujud itu sepatutnya boleh didengar dan boleh dilihat. Maka Allah Ta'ala mendengar setiap perkara yang boleh didengari. Kullu mawjudin, Allah Ta'ala mendengar setiap perkara yang wujud. Allah Ta'ala melihat setiap perkara yang wujud. Satu persoalan, bila kita mengatakan ta'alluq sifat ataupun tugas bagi sifat pendengar ini ialah mendengar perkara yang wujud. Okey. Pertanyaan dia ialah, apakah Allah Ta'ala mendengar apa yang saya akan sebut setengah jam lagi? Ataupun apakah Allah Ta'ala melihat anak saya yang nombor 10 sekarang ni? Melihat tak? Pasti. Lagi ada jawapan lain. Adakah Allah Ta'ala melihat anak saya yang nombor 10? Tak ada lagi sekarang ni. Lagi 10 tahun kalau moga rezeki. Apakah Allah Ta'ala melihat? Siapa yang kata tidak melihat? Siapa yang kata melihat? Siapa yang kata tak tahu? Al-Aslam. Okey. Kita kena tengok takrif ataupun ta'alluq sifat sama' dan sifat basar. Sifat sama' dan sifat basar Allah Ta'ala ni, mendengar dan melihat ni, yata'allaku bi kulli mawjudat. Sifat sama' dan basar itu hanya berta'alluq pada benda yang wujud sahaja. Benda yang tidak wujud, maka itu tidak terta'alluq dalam sifat tersebut. Now, anak nombor 10, ada dah ke tak ada lagi? Tak ada lagi. Berarti Allah Ta'ala tidak melihat. Tapi bukan berarti Allah Ta'ala lemah. Allah Ta'ala tidak melihat anak yang nombor 10 yang akan datang, kerana anak tu tidak ada lagi. Ataupun Allah Ta'ala tidak mendengar apa yang saya akan sebutkan lagi setengah jam, kerana tak ada lagi benda tersebut. Tidak wujud lagi perkara tersebut. Sedangkan sifat pendengar dan sifat pelihat dia ni hanya tertakluk kepada benda yang telah sedia wujud. Okey? Maka setiap perkara yang tidak wujud tidak didengari dan juga tidak dilihat. Itu jawapan dia. Bukan kerana Allah Ta'ala lemah, tidak. Bukan menjadikan Allah Ta'ala lemah dengan tidak melihat dan tidak mendengar itu. Tetapi itu adalah tugas bagi sifat. Contoh, kita kata Allah Ta'ala ni maha kuasa. Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah. Kudrah Allah Ta'ala ni tidak ada limit. Okey, satu pertanyaan. Boleh ke tidak Allah Ta'ala nak menciptakan suatu batu yang sangat besar yang dia sendiri pun tak boleh angkat? Boleh tak Allah Ta'ala nak cipta batu besar ni yang dia sendiri pun tak boleh angkat? Tadi kita kata Allah Ta'ala maha kuasa. Boleh tak kita kata, oh kalau macam tu dia lemah, sebab dia tak boleh nak cipta batu besar yang dia sendiri tak boleh angkat? Macam mana? Boleh ke tidak Allah Ta'ala nak cipta batu yang sangat berat sehingga kan dia sendiri pun tak boleh nak angkat batu tersebut? Mustahil. Sebab apa mustahil? Bukan ta'alluq sifat kudrah. That's it. Itu bukan dalam bidang sifat kudrah. Ataupun kita kata Allah Ta'ala maha kuasa. Boleh ke tidak Allah Ta'ala nak menjadikan isteri bagi diri dia? Kita kata sekarang ni Allah Ta'ala maha kuasa. Dia boleh buat apa sahaja yang dia nak buat. Betul tak? The question is, boleh tak dia nak cipta isteri bagi dia? Dia nak cipta anak bagi dia? Boleh ke tidak? Mustahil. Sebab apa mustahil? Kata dia maha kuasa. Maka di sini kita kena tengok tugas bagi setiap sifat kudrah ni. Setiap sifat ni dia ada ta'alluq dia masing-masing. Ta'alluq sifat kudrah kan? Sifat al-qudratu wal iradatu al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Dia hanya berta'alluq dengan perkara-perkara yang mungkin. Mungkin ni apa? Mungkin ni ialah jaiz. Ingat tak jaiz tadi yang kita sebutkan? Ada pun tak apa, tidak ada pun tak apa. Betul tak?
Okey, cipta anak bagi zat Allah Taala. Ada anak bagi zat Allah Taala. Itu boleh ada ke, boleh tak ada ke? Macam mana? Dia termasuk daripada apa? Wajib, mustahil, harus. Ada anak bagi Allah Taala. Masuk mana? Ada anak bagi Allah Taala. Masuk mana? Wajib, mustahil, harus. Mustahil. Sifat qudrah dan iradah, dia tidak takluk pada benda mustahil. Dia hanya takluk pada mungkinat, pada jaizat. Maka disebabkan benda tersebut tidak termasuk dalam bidang kerja dia, maka dia tidak buatlah benda tersebut. Sama juga dengan samak basar. Samak basar hanya takluk pada benda yang wujud. Maka selain daripada benda wujud, maka dia tidak tertakluk pada bahagian ini. Kan? Macam inilah kita kata, saya ada sekretari, saya ada bendahari. Saya nak bagi tahu sekretari saya, boleh tak awak tolong buat laporan kira-kira kepada sekretari? Sekretari kata, tak nak, saya tak nak buat. Boleh tak saya kata, oh, ni tak pandai matematik ni. Boleh tak saya kata macam tu? Tak boleh. Saya tak boleh marah dia. Sebab apa? Itu bukan kerja dia. As simple as that. Bukan kerja dia. Tak boleh kita kata, oh dia lemah ni, matematik tak pandai lah dulu, tak pas SPM dulu. Tak boleh kata macam tu. Pasal apa? Pasal bukan kerja dia. Kan? Tapi kalau saya kata, tolong buat minit mesyuarat, oh tak boleh, tak pandai. Betul lah kita kata dia lemah. Ada. Pasal itu kerja dia. Kan? Sekarang ni, menciptakan anak. Ada anak bagi Allah Ta'ala itu bukanlah benda yang harus, tetapi itu adalah benda mustahil. Maka sifat kudrah dan sifat iradat tidak bertakluk, tidak buat kerja dalam benda yang bukan bidang kuasa dia. Macam kita lah, oh kita ni nak meluluskan satu benda ni, tak boleh. Pasal apa? Bukan kuasa saya. Tak ada punca kuasa nak buat. Tak boleh buat lah. Bukan sebab lemah. Kalau nak saing, boleh sangat nak saing. Tapi sebab itu bukan kerja saya, bukan dalam bidang kuasa saya, maka saya tak boleh nak buat benda tersebut. Tu. Habislah di situ apa yang kita panggil sebagai sifat samak dan basar. Tinggal satu lagi, iaitu sifat kalam terakhir. Sifat kalam itu sifat perkata Allah Ta'ala, yang mana sifat perkata ini alladhi laisa biharfin wala sautin. Sifat perkata Allah Ta'ala ni bukanlah berkata-kata dengan huruf, bukanlah berkata-kata dengan suara. Bukanlah berkata-kata dengan huruf dan bukanlah berkata-kata dengan suara. Maka sifat kalam Allah Ta'ala ni, dia bukan macam kalam kita. Kalam kita ni, kita perlu kepada lidah, perlu kepada bibir mulut, perlu kepada gigi. Betul tak? Kalau orang tak ada gigi, boleh tak? Nak baca Quran pun tak betul, sebut makhraj. Sa, tak bunyi sa. Mesti kena ada bibir mulut. Dan nak sebut ba, mesti kena rapat dia. Antum belajar makhraj huruf lah, lagi a'la minni lah, min hadzal majal. Tak boleh benda, betul-betul kena ada. Maknanya kita ni dengan anggota. Kita ada anggota untuk kita buat benda tersebut. Bila tidak ada anggota, mana tidak sempurna perkara tersebut. Allah Ta'ala, dia tidak perlu kepada alat, tidak perlu kepada bibir mulut, tidak perlu kepada lidah. Sama juga dengan mata, tidak perlu kepada biji mata, tidak perlu kepada kelopak mata, tidak perlu kepada telinga ataupun gegendang telinga untuk boleh mendengar dan sebagainya. Tidak. Itu adalah sifat bagi kita. Kita mendengar, melihat, berkata-kata dengan alat. Allah Ta'ala bukan dengan alat. Allah Ta'ala berkata-kata dengan huruf. Tidak. Kita berkata dengan huruf. Allah Ta'ala tidak ada huruf. Tapi Quran bahasa Arab ni, itu adalah reflection daripada kalam dia yang qadim. Macam kita tengok cermin lah. Apa yang kita tengok dalam cermin itu bukan kita, tapi adalah reflection of ourselves. Tak? Cuba kita cubit yang dalam tu. Ada rasa sakit tak? Tak ada rasa sakit. Kita baling, pecah. Ada rasa sakit? Tak ada sakit. Itu bukan kita, tapi ia adalah reflection of ourselves. Samalah juga dengan Al-Quran, itu adalah reflection daripada kalam Allah Ta'ala yang qadim. Yang mana kalam Allah Ta'ala itu bukanlah berbahasa Arab, bukanlah boleh jenis berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan macam tu. Tapi itu adalah terjemahan sahaja, reflection daripada kalam dia yang qadim. Itu kena bahas lebih panjang lah, kerana sifat kalam ni antara tempat gelincir banyak golongan, terutamanya golongan Mu'tazilah dan sebagainya, sehingga mengakui bahawasanya Al-Quran itu makhluk dan sebagainya. Itu kita bahas pada lain tempat lah. Jadi saya kira setakat itu sahaja yang dapat disampaikan dalam keterbatasan waktu ni. Ingat, boleh khatam hafidah, tapi tak dapat juga. Tapi tak apalah. Apa yang tidak dapat semua, kita tidak tinggal semua. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah, yang kekurangan itu daripada diri saya. Saya minta ampun dan maaf kalau ada terkasar bahasa, terguris hati dan sebagainya. Saya mohon sejuta kemaafan.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.